Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul untuk petang ini bagi sesi ketiga untuk daurah daurah akidah Islam manhaj salaf, yang mana tadi mungkin tuan dah ikuti sampai saya tahu pasal dia bagi bab ikut lain-lain. Saya punya bab 4 dan besok insya-Allah yang ke-6. So bab saya yang saya akan bincangkan insya-Allah kejap lagi kita baca bab keempat, beriman kepada Allah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Baik, pendahuluan. Tauhid rububiyah merupakan sebahagian daripada 3 jenis tauhid yang menjadi pegangan ulama yang bermanhaj salaf soleh terdahulu. Nanti kejap lagi dia akan terangkan berkenaan dengan masalah pembagian tauhid. Pecahan tauhid ni tadi, dari mana datangnya pecahan tersebut nanti akan terangkan kejap lagi insya-Allah. Ia menjadi pendahuluan kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ini diakui tanpa adanya tauhid tidak mungkin ia menjadi pendahuluan kepada tauhid uluhiyah. Tidak mungkin berlaku tauhid uluhiyah tanpa ada tauhid rububiyah terlebih dahulu. Pasal dia kita kata macam nak fahamkan secara ringkas, tauhid rububiyah ni kita mengakui yang menciptakan, yang menjadikan, yang memberi, yang menghalang, yang mengurniakan kepada kita segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pentadbir sebenar bagi diri kita dan segala makhluk yang ada. Daripada situlah akan munculnya tauhid mempertuhankan hanya dia. Sebab dia yang mentadbir, dia yang mengurus, maka tak ada siapa layak dipertuhankan kecuali dia. Lepas tu nanti akan masuk pada tauhid uluhiyah. So tauhid rububiyah ni adalah pendahuluan. Cuma dia kata kat sini, tauhid rububiyah ni diakui oleh orang Arab musyrikin pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Memang diakui, tak ada siapa yang tak tahu. Namun itu tidak menyebabkan mereka dikira sebagai orang beragama Islam dan ahli tauhid dan ahli kata sebenar. Tak percaya saja Allah Ta'ala menjadikan alam ini tak memadai. So kita kata pasal consist of mengesahkan Allah Ta'ala, dia mesti dengan kita percaya hanya dia menciptakan dan menjadikan, dan kita hanya mempertuhankan hanya dia. Barulah kita kata complete. Kemudian bersendiriannya dia pada asma' dan sifatnya. So kalau dia kata seorang manusia tu dia cuma percaya Allah Ta'ala ada, tak cukup lagi. Percaya Allah Ta'ala ada. Sebab tu kadang kita dengar orang yang belajar beramal dengan amal zikir-zikir zikir-zikir yang syar'i, tapi maksud dia akan jadi lain. Contoh macam la ilaha illallah, dia terjemahkan laisal mawjud illallah, tiada wujud kecuali Allah. Itu bukan pengertian dikehendaki. Baik. Manusia menyembah Allah setelah mengenalinya terlebih dahulu. Dengan kata lain, apabila manusia mengenal Allah adalah Tuhan yang maha mencipta segala sesuatu, memberi rezeki, memanfaatkan, memudaratkan, memanjangkan umur, memendekkan umur, menghidupkan, mematikan dan lain-lain, ketika itu akan timbul rasa sayang dalam hati mereka terhadap Tuhan yang bersifat seumpama itu, sifat sempurna sedemikian. Daripada situ akan muncul kesediaan mereka untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang diperintahkan dan menjauhi diri daripada segala perkara yang dilarangnya. Kewujudan Allah dikenali melalui fitrah. Pengenalan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara fitrah dan tertanam dalam jiwa manusia semenjak awal lagi. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dia telah mengambil perjanjian dengan baginda dan zuriat bagi keturunan baginda untuk memperaku saksi bahawasanya dialah Tuhan yang berhak disembah oleh manusia yang erti kata sebenar. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 173. Allah Ta'ala nyatakan wa idh akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah tatkala mana mengambil Tuhanmu perjanjian daripada anak-anak Adam, min dzururihim dzurriyyatahum, dari belakang mereka zuriat mereka, semua sekali Allah Ta'ala keluarkan semua daripada mula Adam
dijadikan sampailah kiamat, semua dikeluarkan. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan telah persaksikan mereka pada ke atas diri mereka sendiri sambil berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka kata kami bersaksi. Allah Ta'ala ambil penyaksian ini, kenapa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, supaya kamu tak boleh kata pada hari kiamat nanti, kami terhadap perkara ini kami tak tahu, kami terlalai. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu, atau kalian kata menyekutukan, yang menyekutukan Allah Ta'ala ni adalah bapa-bapa kami. Wa min qablu, sebelum daripada ini. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami zuriat mereka. Dan kalau bapa sembah berhala, anak sepatutnya berhala jugalah. Kita realiti dia. Jadi afatuhul kuna bima fa'alal mubtilun, akan kau nak binasakan kami dengan apa dibuat oleh orang-orang yang buat kebatilan. So jadi Allah Ta'ala ambil penyaksian itu supaya tak ada kita hujah. Ditambah dengan utus Rasul pula, tak ada kita hujah untuk kata saya tak tahu. Tak ada siapa boleh kata tak tahu. Dan bahkan cuma mungkin ada orang persoalkan macam mana boleh kita dah ambil janji tapi tak ingat. Tak ingat, ya? Itu adalah benda yang Allah Ta'ala letakkan sebagai keadaan kita. Mana apa yang berlaku pada alam roh, kan kita tak ingat. Nanti alam bila hidup balik nanti, kita akan ingat semula segala apa yang telah lalu. Itu Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian untuk kita. Tapi dalam masa yang sama, fitrah itu kita tahu. Bila kata macam nanti kita pergi pada ayat-ayat tentang tanda-tanda Allah Ta'ala tu pencipta. Sebenarnya benda tu kita tengok pun kita tahu. Dan sebenarnya ceritakan anak Sami Hindu dari Kelang. Seorang kakak kita kenal, dia besar dan keluarga sembah berhala. Tapi bila dia tengok bapak dia sembah berhala, buat berhala, masuk nyawa dalam berhala, sembah berhala. Ketika umur 5 tahun, dia boleh kata pada bapak dia kata, bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dalam Tuhan, kenapa bapak sembah Tuhan? Budak kecil macam tu pun tak payah dia ajar, kan, segala bukti-bukti, tak payah. Dia dengan sendiri dia akan faham. Itu adalah di antara tanda fitrah yang Allah tanam dalam diri kita. Dakwah para nabi muncul daripada asas fitrah yang maha agung, iaitu beriman kepada Allah. Begitu juga dengan berdakwah kepada manusia ke arah mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Boleh dikatakan tidak ada satu bangsa yang wujud di dunia ini yang menafikan kewujudan Allah. Semua percaya Allah itu ada, Tuhan itu ada. Hatta macam kalau orang bukan Islam, kan macam orang Cina, kalau tuan tengok dia sembah patung tu kan. Patung tu bukan Tuhan. Dia kata patung ni atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka beritahu pada Tuhan. Rasa-rasa ada tak dalam masyarakat Islam kita perangai macam tu? Ada lah kan? Yang pergi kubur wali, minta pada wali sebab wali dekat dengan Tuhan. So minta dengan biji, tak ada beza. Tidak ada perbezaan langsung. Sebab realiti dia tak nak mengaku lah. Buat amalan syirik tapi tak nak mengaku musyrik. Paling pelik zaman sekarang ni saya dengar siapa entah semalam ke Butalaha cerita tadi tentang orang yang kata, dia kata tajuk dia dia Yasir Qadi, dia yang salah seorang yang asal dapat hidayah kemudian tersesat. Dia kata apa? Dia kata minta tolong dengan orang dalam kubur tu haram tapi tak syirik. Kita macam kalau haram maksud dia boleh buat lah, haram tapi tak syirik. Ni kan, kalau haram kenapa? Kenapa haram tadi? Oh, tak boleh minta hanya kepada Allah Ta'ala, betul? Dia jadi main macam tu. Saya tengah benda sama daripada Ali Jufri, cakap yang sama. Dia kata tawaf di kubur tu haram. Semua ulama kata haram. Tapi tak tentu lagi syirik. Dia ayat tu yang kita kata pelik sikit. Macam mana jadi orang macam ni, macam tu Baik. Jadi semua mentauhidkan dia rububiyah, asma uluhiyah, asma dan sifat. Tidak ada satu bangsa pun yang wujud di dunia yang menafikan wujudan Allah Ta'ala. Kecuali yang dinisbah kepada Fir'aun, kan? Yang dia anggap diri dia sebagai diri sendiri sebagai Tuhan. Okay? Ataupun kepada Dahriyun. Dahriyun ni orang-orang yang mengatakan Tuhan tak ada. Kita ni hanya dikuasai oleh masa. Kita hidup, kita mati sebab masa tu ada. Dia yang Dahriyun. Okay, menurut Syekh Islam Taimiyah orang yang terkenal dari segi menolak adanya pencipta yang menciptakan alam ini, alam maya ini adalah Fir'aun, paling terkenal. Okay, namun begitu, walaupun dia cakap sedemikian, dari segi batin dia, kan, tu tak boleh beliau ni untuk apa kata-kata untuk pujian. Dari segi beliau ni kita sebut puji, orang baik lah. Fir'aun bukan beliau. Okay. Dari segi batinnya meyakini kewujudan Tuhan itu sendiri. Firman Allah Ta'ala dan Quran dalam surah Isra 102, dia kata ini Musa cakap.
kepada Firaun sendiri. Dia kata apa? Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Berkata Musa AS, demi sungguh engkau telah tahu tidak menurunkan akan tanda-tanda ini. Ni, benda tanda-tanda ni tidak menurunkan dia kecuali Tuhan seluruh langit dan bumi. Terang-terangan. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura, dan aku rasa engkau wahai Firaun akan binasa. Ni Firaun kata, ni Musa alaihi salam cakap pada Firaun, kau tahu pun. Kau tahu takkan menurunkan benda kecuali Tuhan langit dan bumi. Okey, Syekh Islam Taimiyah menjelaskan Firaun mengiktiraf wujudan Allah dari segi batin, tapi beliau menzahirkan perkara menyalahi apa telah dalam batinnya. Firman Allah Taala dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha, dan mereka menentang itu terhadap bukti-bukti yang Musa tunjukkan. Wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwa, namun rasa yakin hati dia dengan apa jiwa dia dengan apa yang dibawakan. Tetapi penentangan tu hanyalah kerana zalim dan juga ingin meninggikan diri. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, lihatlah bagaimana penamat bagi orang-orang yang membuat kerosakan. Yang kita tahu ketika mana dia nak tenggelam, dalam surah Yunus kan, bila dia nak tenggelamnya Firaun kan, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengannya Bani Israel. Ketika tu dia baru nak isytiharkan. Maksud dia tahu ada yang melakukan perkara tersebut kepada dia. Penyifatan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang wujud. Ini kadang orang sebut wujud kan. Saya sebut tadi wujud. Dia bukan masalah tahu itu ada saja. Itu belum lagi pengesaan. Okay? Sebab wujud itu boleh ada pada Allah Ta'ala, boleh daripada yang makhluk diciptakan. Tapi kat sini dia terangkan, wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan perkara yang diketahui umum dalam agama. Ia merupakan sifat bagi Allah berdasar ijma' orang-orang Islam. Bahkan ia merupakan sifat Allah di sisi orang yang berakal. Malah golongan musyrikin dahulu juga mengiktiraf kewujudan Allah kecuali golongan etis atau dahri saja. Yang etis ni yang nafi kewujudan Tuhan langsung. Yang dahri ni tadi dia percaya dengan masa, tidak dengan Tuhan. Tidak semestinya mengisbatkan wujud sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermakna ada Tuhan yang menciptakannya, kerana wujud melibatkan dua jenis. Pertama, wujud zati, wujud pada zat, iaitu sesuatu yang wujudnya sabit pada diri sendiri dan bukan diperoleh daripada sesuatu yang lain daripadanya. Dan ini konsep sebenar wujudnya Allah. Dia sebut wujud, jangan kata bila wujud ada yang mewujudkan, ini hanya kena kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Adapun Allah SWT sendiri tidak ada yang mewujudkannya. Ini asas yang kita samakan. Kewujudannya tidak didahului dengan ketidakwujudan dan tak diakhiri dengan tidak wujud. Kata yang ada sifat tak ada baru ada adalah segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Adapun dia tidak bersifat dengan sifat tersebut. Baik. Dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Mana awal tiada permulaan, akhir tiada penamat. Dan zahir nyata dan yang batin. Yang nyata pun dia, yang batin pun dia. Dan dialah dan dia sesuatu amat-amat mengetahui. Okey, itu wujud yang pertama, wujud zat. Kemudian wujud benda yang baharu. Ia merujuk kepada sesuatu yang wujud yang darui dengan tidak wujud. Ia memerlukan kepada pencipta yang mengadakannya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Zumar ayat 62-63, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta semua benda. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia ke atas sesuatu amat-amat mengawasi, amat-amat mengurus. Lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya lah tali pengekang pengurusan seluruh langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang yang kufur terhadap tanda-tanda Allah, ulaika humul khasirun, mereka lah golongan yang rugi. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah At-Tur ayat 35-36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka diciptakan dengan tanpa ada yang menciptakan, ataupun mereka ciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataupun mereka ciptakan seluruh langit dan bumi? Balla yuqin, bahkan mereka pun tak yakin. Kalau cakap pun dia sendiri pun tak yakin yang dia boleh benda-benda dia, pasal dia datang lepas alam semesta ini wujud. Baik manusia, baik jin. Tak ada siapa-siapa dipersaksikan kejadian alam ini. Yang macam Allah sebut dekat dalam surah Kahfi. Lepas Allah sebutkan berkenaan dengan kepermusuhan yang kekal, ayat 50 surah Kahfi, iblis kepada kita. Kalau tak nyatakan ma asyhadhum khalqas samawati wala khalqa anfusihim. Tidak aku persaksikan mereka penciptaan langit dan bumi, tidak juga penciptaan diri mereka sendiri.
Okay, diri mereka sendiri pun mereka tak saksikan jadi kejadian mereka. So macam mana kalau diri sendiri pun tak tahu bila tercipta, macam mana dia kata ciptakan alam semesta ini? Baik. Pengenalan terhadap Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Ini antara nama yang sering orang suka pakai. Semua letak Tok Guru dia arif billah. Kan? Dia tajuk kenal satu benda. Ini kena faham sikit. Sebab kenal itu belum tentu lagi masalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bakal ikutkan kepada gelaran arif billah, iblis pun dapat gelaran tersebut. Faham? Ini Tok Guru kita arif billah yang amat mengenal Allah Ta'ala. Lawan dengan iblis, iblis menang lagi. So dia bukan, pasal kenal bukan tajuk. Pasal ulang balik, kenal tu bukan matlamat. Kenal bukan matlamat. Dia kalau nak jumpa dengan golongan sesat, dia kata, lah Ustaz, kita kenal Allah ni macam kenal ketua polis negara. Kalau dah kenal, langgar lampu merah pun tak apa. Dia ingat Allah Ta'ala macam bapak diri dia apa. Kan? Ini masalah yang kita kena faham. Menurut Syekh Ibn Uthaymin, pengenalan terhadap Allah Ta'ala dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Iaitu pertama, pengenalan wujud. Mana tahu Allah Ta'ala wujud. Dan makna dapat wujud. Dan makna dapat dan makna. Okay? Dan itulah yang dituntut. Wujud dan juga pengertian. Kedua, pengenalan zat dan hakikat. Dan ia adalah sesuatu yang tidak dikehendaki. Kenal Allah Ta'ala wujud, faham akan Allah Ta'ala wujud, itu yang dituntut. Adapun realiti melihat Allah SWT sendiri tahu dengan pengetahuan yang sebenar, tidak ada. Tidak ada. Itu adalah mustahil dapat dilakukan. Sebab tidak ada siapa meliputi Allah Ta'ala sebarang pengetahuan. Ini pasal itu sebab bila kita kata bila untuk mengenal Allah Ta'ala, dia ada 3 cara. Kalau kita kenal apa saja, ada 3 cara. Pertama, kita nampak sendiri. Nampak sendiri sesuatu tu. So, kenal lah. Untuk Allah Ta'ala mustahil lah. Tak boleh berlaku. Kedua, kita ada contoh. Contoh macam, macam mana rupa orang tu? Alah, kau nampak tak kawan tu? Macam tu lah. Kita boleh contohkan. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. 2 ni. Dah tak boleh, gagal lah. Yang ketiga hanya tinggal apa? Pemberitahuan Allah Ta'ala tentang dirinya sendiri kepada kita melalui wahyu. Itu saja jalan kita kenal Allah. Bukan dengan lihat sendiri. Bukan dengan mata hati. Bukan nampak makrifat. Tak ada. Tak ada. Baik. Okay, dengan itu pengenalan terhadap Allah Ta'ala, Allah SWT yang dikehendaki ialah pengenalan zat dari segi kewujudan. Okay? Dan juga pengenalan sifat berdasar pada makna, pengertian. Pengenalan terhadap zat dan hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Sebab tu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat baginda, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. So Nabi terangkan perbandingan melihat macam mana kamu lihat bulan, lihat matahari tanpa awan, tanpa ditutup oleh apa-apa, terlindung, kamu tak berimpit-impit, tak bersesak, macam tu kamu akan lihat Tuhan kamu nanti hari kiamat. So bukan serupakan Allah dengan bulan, cara melihat itu akan serupa. So itu basic. Di sana nanti baru ada pengenalan zat dengan sebenar. Adapun di sini tidak ada kecuali perkhabaran sahaja. So kita tahu macam kita ada remote kereta, remote control kereta kan, atau pintu rumah kan, kita ada remote. Kan kita tahu adanya gelombang daripada remote tu kepada kereta kita. Soalan, nampak tak gelombang tu? Kan, tekan, buka. Tekan, tutup. Tekan, buka. Tekan, tutup. Nampak tak? Macam ni 5G, 4G, nampak? Tapi tahu ada kan? Berdasarkan apa? Tanda. Tanda sahaja. Kita beriman dengan tanda, bukan dengan fizikal. Anda beriman dengan 4G, 5G, 3G dengan apa? Tanda, bukan dengan nampak. Ke nampak? Jenuh ngelak. Orang kata kalau kena apa gelombang tu masak otak. Gini-gini jalan nanti. Kan? Kan orang kata kena gelombang ni lah. Ini teori konspirasi. Ni sewil macam mana? Baik. Kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh manusia, dia kata pengenalan terhadap zat hakikat sebenar Allah tak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Allah sahaja yang tahu tentang diri dia, yang sebenar-benarnya. Adapun dia beritahu kepada kita dengan perkhabaran sahaja, bukan dengan dilihatkan. Hatta Musa AS minta melihat Allah Ta'ala, tidak diberikan Allah Ta'ala. Itu adalah mustahil untuk di dunia. Adapun di hari akhirat, itulah antara nikmat yang akan diperoleh oleh ahli syurga. Baik. Kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh manusia ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini diketahui berdasar fitrah.
Kerana manusia diciptakan di atas fitrah. Tidak ada yang jahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala melainkan orang yang diperdaya oleh syaitan sahaja. Jika manusia kembali kepada fitrah ciptaan Allah Taala, sudah tentu mereka akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan erti kata yang sebenar tanpa perlu merenung dan memikirkan tentang kejadian alam semesta. Kalau dia fikir dia memang balik pada fitrah dia tahu Allah Taala ada. Walaupun tak ada, dapat pada dia. Oh, tak ada. Beg Ustaz Fasad. Mana ada, tak ada. Minta kena gana. Okey. Ni bukan. Ni beg apa? Ni. Ni ke? Mana Ustaz Fasad? Ini Adli punya. Oh, ni ada. Ni jatuh Ustaz. Tak apa, tak balik. Ini bukan. Yang tu lah, atas kursi. Okey, bukan juga. Okey. Nanti korang tu lah habis hilang ustaz. Itu Bukan, ni Abang Farid. okey, baik. Memangnya jauh. Ustaz nak sambung ni. Kata habis kan. Baik. Okey. Okey, sebaliknya, melakukan renungan dan ke atas alam semesta hanyalah wajib dilakukan oleh seorang yang mempunyai iman yang lemah sahaja. Mana kita lemah iman, maka Quran suruh tengok. Kita baca ayat tadi. Dan renungan dan perhatian tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperkuatkan iman. Kita bukan tak ada iman. Kita nak kuatkan iman baru kita melihat kepada tanda kebesaran Allah. Macam Allah sebut dalam surah Al-A'raf 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Adakah tidak mereka melihat kepada kerajaan ciptaan Allah Ta'ala langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'. Dapat Allah ciptakan daripada segala benda. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan barangkali telah dekat untuk terjadi hampirnya akan tempoh mereka. Kiamat mungkin dah dekat dah. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan cerita manakah lagi sesudah tanda Allah Ta'ala berikan diorang nak beriman. Yang kena arahan untuk memandang dari itu. Kalau daripada orang tu dia lemah iman, disuruh untuk memandang, melihat. Tapi kalau anda kata itu tak perlu dah. Tak perlu dah disebut nak merenung-renung. Kerana benda tadi bukan menambahkan lagi tajuk. Ini nanti kita akan terangkan. Sebab kadang paksaan untuk merenung. Kalau awak tak tahu bukti Allah Ta'ala wujud, tak tahu, maka iman awak tak sah. Ini datang dalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Ahli kalam dia akan pakai macam tu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, diberkati. Dan keadaan diberkati supaya mentadabbur ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya beringat orang yang punya akal. Beringat untuk peringatan. Kalau kata mereka terlalat, patah balik untuk melihat kepada bukti-bukti tadi. Baik. Ini tadi saya sebut pembahagian tauhid. Ni kadang orang bising kata tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni. Ini adalah pemecahan yang tak betul, tak wujud zaman Nabi dan para sahabat. Dengar. Pembahagian tauhid. Kupasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat lari daripada tauhid. Bila kita kata beriman Allah, tajuk pengesaan itu adalah yang paling penting, paling besar. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa aspek tentang tauhid telah pun dijelaskan sebelum ini secara tidak langsung. Kupasan tentang tauhid juga tidak dapat lari daripada pembahagiannya. Jika diperhatikan kupasan para ulama tentang bahagian tauhid, didapati mereka mengungkapkannya dengan pelbagai ungkapan. Mereka ungkapkan dengan ungkapan yang berbeza, lafaz yang mungkin berlainan. Okey. Meskipun demikian, dari segi intipati adalah apa yang diungkapkan oleh mereka itu sama saja. Apa mereka sebut itu sama saja, tapi lafaz mungkin berbeza. Okey, pasal pecahan tajuk tauhid tadi, pasal kes bab awal tadi kita kata tahu Allah itu Tuhan, orang yang tak nak ikut Rasul pun tahu Tuhan ada. Semua tahu Tuhan ada. Hatta kalau tuan-tuan baca dalam surah surah Al-Mulk ayat 9, 10, 11 kan bila Allah katakan bila setiap kali masuk ahli neraka dalam neraka. Kan ahli neraka masuk neraka kan, kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali mana campak neraka satu kumpulan. Sa'alahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga neraka. Dia kata apa? Alam ya'tikum nadhir. Korang masuk neraka ni sebab apa? Tak ada pemberi peringatan ke? Lepas tu diorang jawab apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka kata bahkan telah datang pada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, kami dustakan, kami tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Soalan, diorang tahu tak Allah Ta'ala ada? Adalah, sebab tu dia kata Tuhan tak turunkan apa-apa. Allah tak turunkan apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kamu hai pemberi peringatan melainkan dalam kesesatan yang besar. So maksudnya diorang bukan deny adanya Allah, diorang deny
Rasul tu memang dari Allah. Faham tak? Dari sudut asal ahli neraka ni. Ahli neraka masuk neraka, dia kata ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turunkan apa-apa. Korang je mana mandai. So maksud dia faham tak tentang Allah Taala? Faham. Siapa tak faham? Okey. So dia kata apa? Dia kata dia sini okey, kemungkinan sebab utama merujuk kepada kajian dan pemerhatian terhadap nas-nas syarak. Pecahan yang ada ni muncul sebab kita perhatikan nas-nas syariah. Dan ia tak dinaskan secara langsung dari nas-nas tersebut sendiri. Kita berdasar pada pembacaan menyeluruh. Kita tengok keseluruhan dalil, di situ kita nampak perbezaan-perbezaan berkenaan kedudukan masalah ketuhanan Allah Ta'ala atau pentadbiran Allah Ta'ala. Balik pasal kenal, kita kata asal. Orang kafir pun kata Allah Ta'ala wujud. Semua setuju. Saya ingat luar sekali, tukang betul aircon dekat rumah. Kan saya kata Cina kan, dia betulkan aircon, kemudian tengah-tengah betul aircon, betul ni musim panas. Bulan 5 macam tu kan. Dia kata, saya kata, orang manusia, saya carilah sembang dengan dia, banyak ke tempat pergi betul aircon hari ni? Dia kata banyak, dia kata. Lepas tu saya kata dengan dia, manusia ni kan, bila time panas sibuk kan, hujan sibuk. Betul lah, hujan pun tak mau, panas pun tak mau, dia kata. Kalau saya jadi Tuhan Allah pun, saya pun pening kepala. Bagi ini pun tak mau, bagi ini pun tak mau, dia kata. tak ada, faham tak? Dia tak kata Tok Pekong yang dia sembah tu. Dia Tuhan Allah. Pasal yang mengawal cuaca dan sebagainya, dia tahu bukan dewa-dewa yang dia sembah. Sebab semua dewa tadi, manusia yang lahir. So bukan tak tahu, dia tahu. Berkenaan dengan ada kuasa mengatasi sembahan yang mereka sembah. Okay? So dia kata, oleh kerana itu, dalam kalangan para ulama, ada yang membahagikan tauhid kepada 3 bahagian. Iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' serta sifat. Okay. Dan kalangan ulama pula mutaakhirin yang terkemudian, ada yang menambah satu lagi bahagian, itu tauhid itba' ataupun hakimiyah. Mana maksud dia, kalau kita setakat, kita percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tapi soalan tak patuh perintah Tuhan. Apa nilai tauhid kita? Allah Ta'ala perintah kita buat. Cuma tauhid hakimiyah ni, yang kemudian ni, ada jadi macam kes masalah juga. Dia spesifik pada satu benda je. Yang hakimiyah ni yang ada separuh tu, siapa tak berhukum hukum Islam, keluar Islam. Terus dia tak fasik, keluar agama terus. Sebab tak mengesahkan Allah Ta'ala. Dia macam ni. Ini perintah Tuhan, perintah Allah, ni hawa nafsu. Kita menangkan hawa nafsu kat atas kehendak Allah Ta'ala, maka kita telah tidak mengesahkan Allah Ta'ala dan keluar agama. Ini jaga sikit. Tapi masalah ni, pembahagian tadi pasal apa? Pasal pembacaan kita. Pasal kalau setakat percaya Allah Ta'ala Tuhan, tak patuh perintah dia, apa nilai iman kita? Apa nilai iman yang anda ada? So pecahan tu berdasar pada nas-nas syarak juga. Cuma pecahan tadi dikata-kata yang ni kadang mungkin terlebih sikit. Takut jadi khawarij. Langgar perintah Tuhan, buat dosa besar, terus jadi kafir. Mukhallad dalam nar, kekal dalam neraka. Punca sebab dia buat bandingan tadi. Perintah Tuhan, perintah nafsu. Ikut mana? Ikut bila kita ikut perintah nafsu, kita menduakan Allah Ta'ala. Menduakan Allah Ta'ala, habis. Ini kaedah yang kadang-kadang kita perhatikan, orang tak perasan. Pasal manusia ni boleh berdosa. Dan dosa tadi tak semesti dosa tadi mengeluarkan dia daripada agama. Ya, itu kena faham. Jika diperhatikan tauhid yang keempat ini telah pun termasuk ke dalam tauhid uluhiyah. Sebenarnya mempertuhankan Allah Ta'ala, kita abdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan mematuhi perintah dia. Bila kita kata Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, kita sembah Allah Ta'ala, kita abdikan diri dengan mematuhi perintah-perintah yang dia beri kepada kita. Itu uluhiyah lah. Dan apa nilai Allah Ta'ala Tuhan kalau kita tak patuhi perintah dia? Hal tersebut kerana ibadah tidak akan diterima melainkan dengan 2 syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, menepati ikutan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan, hai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid, bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap atau takutkan bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia beramal amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, jangan dia menyekutukan terhadap pengabdian diri pada Tuhannya sesiapa pun. Ini dalam bab masalah ittiba'. Fahamkan tadi, kita jelaskan lagi. Sesetengah para ulama membahagikan tauhid kepada 2 bahagian kerana mereka menggabungkan sekali tauhid rububiyah dengan tauhid asma' dan sifat. Saya pecah 2 je. Dalam rububiyah tadi, dan tu ada nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pentadbiran, pengurusan, menjadikan, menciptakan, masuk sekali dengan asma' dan sifat. Kadang-kadang pecah 2 je. Pecah rububiyah dengan uluhiyah saja. Okey. Ia merangkumi ilmu Allah Ta'ala, ilmu tentang Allah Ta'ala dan pengenalan terhadapnya. Okay, pasal dalam tauhid rububiyah tadi,
kita kenal Allah dan kita ilmu tentang Allah dan pengenalan terhadap Allah Taala. So asma sifat masuk sekali dalam rububiyah. Jadi dua je dipecahkan. Manakala tauhid uluhiyah mewakili aspek amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid uluhiyah mewakili aspek yang amalan yang dilakukan kerana Allah. Kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah dua saja. Pembahagian tauhid kepada tiga bahagian di atas merujuk kepada perkara yang ada kaitan dengan tauhid itu sendiri. Manakala pembahagian tauhid kepada dua bahagian merujuk kepada perkara yang wajib dilakukan oleh ahli tauhid. Yang kenal Allah, abdikan diri kepada Allah Taala. Jadi buat dua lah. Yang tadi kalau yang ni tadi berdasar dari aspek pecahan bagi dalil-dalil tadi. Nanti kita akan jumpa dalil-dalil yang menerangkan bahawa kadang-kadang orang tu dia disebutkan tentang mereka percaya Allah Taala tapi taklah bertambah percaya mereka, makin syirik. Allah Taala terangkan dalam Quran. Baik. Dalam kalangan para ulama ada yang berpendapat tauhid dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama tauhid makrifah, kedua tauhid isbat. Okay, tauhid makrifat itu pengenalan Allah Taala, tauhid kedua isbat, menetapkan Allah Taala sebagai Tuhan. Ia merujuk kepada tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma dan sifat. Okay, ketiga-tiga tauhid ini dinamakan dengan tauhid makrifah. Kerana makrifatullah, pengenalan terhadap Allah Taala, berlaku dengan cara mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah Taala. Tauhid isbat pula merujuk kepada nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah Taala yang dia isbat pada diri sendiri. Apa dia kata diri dia, Rahim dan Aziz, Qahar, disebut nama yang diri dia pun kita kata kita isbatkan di situ. Okey. Kedua itu pertama. Kedua tauhid qasad atau talab. Tauhid qasad itu niat. Apa dalam hati kita dan tuntutan. Tauhid ini merujuk kepada tauhid uluhiyah kerana seorang hamba Allah Taala menumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati, lisan dan anggota badan dengan cara melakukan ibadah kepadanya semata-mata dalam keadaan gerun kepada balasan nerakanya dan inginkan balasan syurganya. Ia dilakukan semata-mata kerana wajah Allah dan mencari keredaan daripadanya. So jadi kalau pecahan tadi bukan masalah pecahan, tapi kenapa orang tak setuju? Ini saya kena sebutkan juga nanti tuan-tuan bila dengar penjelasan tentang tauhid uluhiyah nanti tuan-tuan akan dapat jawapan juga. Cuma saya ihinkan sikit. Sebab bila kita pecahkan pada masalah percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi harap kepada selain Allah Ta'ala, gantung hati kita kepada selain Allah SWT, doa kepada selain Allah Ta'ala. Dekat sini yang kita kata pecahan tauhid uluhiyah rububiyah tadi mengasingkan kumpulan-kumpulan manusia yang terlibat dengan istighatsah kepada wali, orang telah mati dan sebagainya. Dia akan timbul masalah kat sini. Sebab tu dia marah. Dia orang marah sangat pecahan ni sebab bila bab percaya Allah Ta'ala Tuhan, samalah. Orang musyrik ke tak musyrik sama je. Tapi bila bab kenaan sembah hanya Allah Ta'ala, kat sini juga gagal. Dan tiap-tiap hari kita belajar. Dan kita disuruh sebut tiap-tiap hari 17 kali dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Tapi bila kita kata tak apa minta dengan wali, nujabak ke ataupun orang mati ke tadi, atau minta pada sekian, dia i'tiqad tadi kata tak apa, asalkan percaya Allah Ta'ala yang bagi, minta pada apa pun tak apa. Bila tuan dengar kata apa, minta pada pokok boleh, minta pada ayat tak sedap tapi benda tu berlaku lah, minta pada setan pun tak apa, asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. So in the end isti'anah yang dalam ayat surah Fatihah tadi yang kita kata wa iyyaka nasta'in tu tak dibuat, habis rosak. Ini dua sudut yang kena faham kenapa kadang-kadang orang tak setuju dengan pecahan tadi. Punca basic dia adalah masalah bila time praktikal, terutama dalam bab apa, pasal orang-orang yang terlibat dengan faham-fahaman yang terpesong, dia akan ada idea boleh minta dengan wali. Kadang hati dia tadi wali. Kalau dia ada guru dia. Cak Arkam kan bila time dia nak solat, geng-geng tu dia ambil rabitah. Dia ambil gambar Abu Ya, letak dalam poket, tengok dulu baru letak simpan poket, baru Allahu Akbar. Baru solat. So dia ada connection. Macam juga apa geng-geng Naqsyabandi, Haqqani, bila nak buat amal, dia akan bayangkan guru datang depan dia. Madad ya Syekh, madad ya. Disebutlah nama guru dia, kemudian dia start macam bayangkan guru dia jadi macam envelope. Dia solat dalam guru, bawa kereta pun dalam guru. Dengan kisah ni Allah mana? Diorang nak kata tak salah lah, kan? Tak salah. Jangan kata yang itu dia syirik. Mana relate pada manusia sentiasa minta, dia kata jangan. Sebab di sini masalah rububiyah dengan uluhiyah ni yang menjadi masalah pada mereka. Apalagi asma dan sifat. Bila kita kata ada orang ni tahu benda ghaib, atau kita kata wali ni yang mengawal hujan. Habis?
Sebab yang mengawal hujan adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan mematikan Allah SWT. Tapi diorang start letakkan benda tadi pasal dia kata boleh buat. Banyak mereka ni kan dia hidup zaman apa? Orang sakti. Tahu? Masyarakat Melayu kita zaman dulu ada orang sakti lah. Zaman sekarang Superman, Batman, Spiderman tu macam tu lah. Fahaman lama sebenarnya. Manusia bergantung dengan orang sakti. So, bila susah je ingat orang sakti tadi. Dan itulah yang sekarang dalam masyarakat kita sedang berjalan. Dan semua cari wali. Awak ikut wali mana? Semua cari wali. Tak ada cari Allah Ta'ala. Baik. Tauhid rububiyah. Okay, kita masuk Tauhid rububiyah merujuk kepada i'tiqad yang jelas. Pasti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan segala perkara dan pemiliknya. Anything yang ada semua Allah Ta'ala lah pemilik, Allah Ta'ala lah Tuhannya. Tiada sekutu baginya. Dia tak kongsi dengan siapa pun dalam pemilikan ataupun masalah ketuhanan tadi. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan pentadbir dan pengurus alam maya. Dialah Tuhan yang menciptakan manusia, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan mereka. Begitu juga beriman dengan qadar dan keesaan Allah Ta'ala pada zatnya. Kesimpulannya, Tauhid Rububiyah merujuk kepada mentauhidkan Allah dari segi perbuatannya. Af'al Allah Ta'ala kepada kita esakan hanya dia. Tak ada siapa yang boleh berkongsi Allah Ta'ala pada semua perkara tersebut. Antara dalil menunjukkan wajib beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala dalam contohnya surat Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pemurah dan penyayang tadi adalah di antara sifat ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sayang hambanya, dia belas kasihan pada hambanya. Ini di antara berkait dengan pentadbiran Allah Ta'ala, perbuatan dia, af'al dia. Okay? Kemudian dalam surah Al-A'raf 54, Allah katakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguh Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi dalam masa 6 hari. Thumma stawa 'alal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Yughshil laila nahara, dan dia meliputkan, menggelapkan malam itu kepada siang, menyelubungkan malam kepada siang. Wa yatlubu hasisa, yang ia bergerak dengan laju, dengan pantas. Mana dia berhenti kan? Siang dan malam, masa berjalan. Okey, wasyamsu wal qamara wan nujuma musakharatun bi amrih. Dan matahari serta bulan serta bintang-bintang musakharatin bi amrih, diperjalankan, dipergerakkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah penciptaan dan urusan. Yang cipta dia, arahan apa-apa jadi pun daripada dia, tak ada lain. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkat Allah Tuhan sekalian alam. Okey, tauhid jenis ini jenis ini tidak ada bantahan di kalangan orang kafir Quraisy. Diorang tak ada masalah untuk percaya Allah Ta'ala tu menjadikan dan sebagainya. Tak ada masalah. Kesemua mereka mengiktiraf dan mengiktikad Tuhan yang Maha Pencipta segala alam maya ini adalah Allah. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya mereka, siapa akan ciptakan seluruh langit dan juga bumi? Mereka pasti kata Allah. Okay? Macam tadilah, macam ayat surah Mulk tadilah. Masuk neraka dah. Tapi bila dia ungkit balik punca masuk neraka, bukan masalah tak percaya Allah Ta'ala Tuhan. Dia tak percaya para rasul datang tu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ma anzalallahu min syai'. Tuhan Allah tak turunkan apa-apa. So dia percaya Allah Ta'ala tak? Percaya. Pada sudut masalah percaya Allah Ta'ala yang menjadikan. Tapi tunggu situ, tak habis lagi. Sebab tu masalah pengabdian diri mesti hanya kepada Allah lah, sebab dia yang memegang segala-galanya. Tapi pada sudut macam saya sebut tadi lah, orang sakti dan sebagainya, dia ada masalah sikit bab ni. Dia open kan. Saya ingat apa? Kalau dia cakap macam bunyi Kelantan sikit. Sekejap, tak kita try. Kalau demo dia tu. Ada masalah hari ni. Mesti ada kot terlanggar wali nujabak punya peraturan. Nanti jumpa dengan wali ni, ni masalah ni, tak apa. Hamba pula jumpa kan nanti. Dia macam tu lah. Dia hidup ni wali, takut wali, harap wali. Mana Allah Ta'ala berkongsi dengan siapa pun. Ini pentadbiran ni Allah Ta'ala sahaja yang pegang. Tiba-tiba kita datang, kita kata ada manusia menjadi perantara untuk perkara tersebut. Kalau tak ikut cakap orang tu, habis Allah Ta'ala tarik semua rezeki kita. Kenapa? Okay, ni jaga-jaga sikit. Baik. Kesemua mereka mengiktiraf apa dia kata tadi, Allah Ta'ala. Okay, qulil hamdulillah. Katakan hai Muhammad, segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
pujian segala milik Allah Ta'ala. Sebab diorang masih lagi ada perantara. Allah Ta'ala firmankan surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 90. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan hai Muhammad, milik siapakah bumi dan sesiapa yang berada di dalamnya, kalau kamu semua orang-orang yang mengetahui. Kamu semua tahu apa siapa? Sayaquluna lillah. Mereka kata milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan Muhammad, kamu tak nak beringat ke? Qul man rabbus samawati was sab'i wal rabbul arsy. Qul rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan hai Muhammad, siapakah Tuhan pentadbir seluruh langit yang 7 dan Tuhan arasy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan berkata milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan hai Muhammad, kamu tak nak bertakwa ke? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan hai Muhammad, di tangan siapakah? Pada tangan siapakah kerajaan, penguasaan semua benda? Wa huwa yujiru wa yujaru alaihi. Dan dia yang melindungi, takkan dilindungi kehadapnya. Tak ada siapa yang akan perlu lindung Allah. Allah yang melindungi segala-galanya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu semua mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan berkata milik Allah. Qul afa anna tusharun. Katakan Muhammad, macam mana kalian boleh tersihir? Maksud dia ikut benda salah sedangkan benda jelas-jelas ia adalah tak betul. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Bahkan kami datangkan kepada mereka dengan kebenaran. Namun mereka benar-benar berdusta. Tahu kebenaran tapi tak nak ikut. Jawapan tahulah. Okey, baik. Hal tersebut kerana hati manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk mengiktiraf rububiyah Allah Ta'ala. Memang tak jadikan macam tu. Memang kita nak tak nak kita terpaksa mengaku. Tak usah mengaku. Oleh kerana itu dengan mengiktikadkan demikian, mereka tetap tidak masuk ke dalam erti kata ahli tauhid. Walau iktikad tu ada, belum lagi masuk dalam erti kata tauhid yang sebenar. Melainkan setelah mereka beriltizam dengan tauhid uluhiyah, mengabdikan diri hanya kepada Allah, segala ibadat milik Allah, dan baru dia ahli tauhid. Jika tidak, dia hanya faham kenal Allah tapi tak cukup. Kenal Allah satu benda. Betul, banyak kita dengar ajaran sesat ni, dia akan ajak ilmu makrifat. Dia makrifat, dia sibuk. Dah kenal, betul apa? Kenal dah Allah Ta'ala, kenal. Betul? Ibadat tak ada. Masalah. Bagi kita dua sudut tadi, dua sudut pengertian. Satu kenal Allah, satu abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Yang itu nanti insyaAllah siapa yang terangkan tajuk uluhiyah nanti dia akan terangkan. Kedudukan tauhid rububiyah. Orang yang mengisbatkan sifat-sifat rububiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan mudarat, memberikan manfaat, mengurniakan kebahagiaan, dan memberikan kecelakaan dan keburukan, memberikan rezeki dan lain-lain, akan menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap perkara. Kalau dia dah iktikad benda tu semua Allah Ta'ala yang buat, sepatutnya dia serah diri pada siapa? Pada Allah lah. Itu sepatut berlaku. Okay? Dia mengetahui apa yang menimpanya adalah datang daripada Allah Ta'ala, dan mesti akan menimpanya. Apa terjadi memang Allah Ta'ala tentukan. So dia tak boleh marah. Kan? Kalau tak ada akan tarik pun, redha je. Jika masuk syurga, dia masuk syurga, itu adalah berdasar taufik dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika dia masuk neraka, ia adalah berdasarkan kepada hikmah dan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Kesemua itu adalah qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Apabila dia memahami perkara tersebut, dia akan bergantung harapan kepada Tuhan pencipta dirinya untuk memperoleh berbagai-bagai kemanfaatan dan membendung berbagai-bagai kemudaratan, dan juga untuk mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus. Kalau itu dia dah ada, dia faham lah. Dia takkan cari dari selain Allah Ta'ala untuk panduan, untuk keselamatan, untuk perlindungan, untuk hidayah. Tak ada kecuali pada Allah Ta'ala sahaja. Hasilnya, ia melahirkan kecintaan yang besar dalam hati seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia akan mengutamakan apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mengatasi segala sesuatu. Tak ada benda lagi besar. Sebab dia tahu hanya apa yang ada pada dia semua daripada Allah Ta'ala. Wa bikum min ni'matin fa minallah. So kalau dia kata apa benda dia nak rasa gratitude, rasa penghargaan, mesti balik pada Allah Ta'ala dululah. Takkan dilebihkan sesuatu benda mengatasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sepatutnya yang berlaku. Baik. Hasil, okey. Ia juga akan melahirkan rasa takut kepada Allah SWT, membesarkan dan mengagungkannya. Dengan jelas, kedudukan perakuan terhadap tauhid rububiyah
dengan jelas kedudukan perakuan terhadap tauhid rububiyah. Pengetahuan ini sebenarnya adalah merupakan fitrah dalam hati setiap anak Adam. Walau bagaimanapun, kebanyakan manusia terjebak dalam syirik kerana melakukan sesuatu yang menyalahi tauhid uluhiyah. Okay? Yang dibawa oleh para rasul. Dia tauhid uluhiyah dibawa para rasul, diorang tak ikut. Itu punca sebab. Orang yang mengakui tauhid rububiyah, Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tak mengesakan dia dari segi ubudiyah dan uluhiyah, perakuan itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka, itu manusia ni, dengan Allah, melainkan mereka menyekutukan terhadapnya. Ni ayat yang kita kata jelas. Orang tu kata, macam mana awak kata dia beriman, tapi dia syirik. Tapi Allah Ta'ala saja terang pada kita, memang wujudnya keadaan ramai manusia yang dikatakan sebagai beriman, percaya Allah Ta'ala, tapi menyekutukan Allah SWT dalam masalah ibadat. Okay. Ketika menafsirkan ayat di atas, Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas, dia menyatakan keimanan mereka dengan sekadar mengucapkan dia kata mengucapkan Allah Tuhan yang menciptakan, memberi rezeki dan mematikan kita, adalah merupakan satu bentuk keimanan. Namun sayangnya mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu dalam ibadat. Dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi dia sekutukan dengan Allah SWT. Tauhid rububiyah adalah fitrah. Jadi sebenarnya ada asas fitrah. Memang dalam diri kita. Dan fitrah ni bukan suara hati. Kalau anda pernah dengar kan geng ESQ. Dia kata, bila sebut fitrah, dia kata fitrah tu adalah suara hati. Itu bukan. Fitrah tu adalah tauhid. Fitrah tu adalah Islam. Okay. Memperakui tauhid rububiyah Allah SWT adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Sebaliknya, syirik sesuatu yang muncul kemudian dalam hidup manusia. Syirik muncul kemudian. Bukan dikatakan rububiyah Allah Ta'ala SWT itu sesuatu seorang mengucapkan, aku bersaksi ke atas diriku bahawa sebenarnya perkara sekian. Bahkan seorang yang merakui sesuatu perkara di atas dirinya, bermakna dia dikira merakui persaksian tersebut. Bukan kena cakap. Dan kata, aku percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tak ada. Sebab itu dalam syahadah kita sebenarnya, bila kita sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa Tuhan tadi yang layak disembah kecuali Allah. Sebab saya kata kadang bila ada orang yang terpesong, dia kata, la ilaha illallah tu maksud dia, laisal mawjud illallah. Sebenarnya, bukan laisal mawjud. Sebab wujud tadi, kita kata belum lagi pengesaan. Tapi dia kata, la ilaha illallah tu maksud dia, laisal ma'bud bihaqqin illallah. Itu maksud dia. Yang layak disembah. Itu yang persaksian yang sebenar. Bukan hanya menyaksikan Allah itu ada. Tak cukup. Sebab itu akan berbeza keadaan tadi. Macam kita terangkan. Baik. Pula hilang. Okey. Kewujudan Allah SWT tidak memerlukan kepada permukaan dalil dan pembawaan berbagai-bagai hujah. Kadang-kadang kita belajar mengenal bukti-bukti Allah Ta'ala ni hanya bila berdepan dengan orang tak percaya kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu baru kita datangkan dengan dalil dan bukti. Kita bahaskan. Tapi kalau dia kata orang tu memang dah beriman, tak perlu kita percaya. Percaya Tuhan Allah Ta'ala ada, tak perlu. Tak perlu dibahaskan perkara tersebut. Okay? Bila dia kata pembukaan dalil, pembawaan hujah, sebab untuk orang-orang yang tak percaya. Yang benar percaya, tak perlukan. Dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sunnah Rasul SAW, tidak terdapat perbicaraan tentang mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada. Isbatkan Allah Ta'ala wujud, tak perlu fikir. Namun kerana terdapat segolongan orang yang mengingkari kewujudan Allah seperti Fir'aun. Contoh Fir'aun lah antara yang besar. Atau kerana perubahan fitrah disebabkan kesan luaran. Maka Allah Ta'ala mengungkapkan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang kukuh yang menakjubkan akal manusia dan mendorong hati untuk menyerah kepada manusia. Mana untuk jadikan dia admit defeat di hadapan para rasul dengan bukti yang ditunjukkan, hujah yang dibawakan. Sebab nak jatuhkan dia punya ego. Itu saja yang timbul kenapa kita dengar perbualan Musa dengan Fir'aun, Ibrahim dengan raja zaman dia. Punca sebab dia tak nak percaya. Dan baru kita bawa. Adapun orang dah beriman Allah Ta'ala tu ada, dan kita bincang tajuk lain. Tak perlu bawa pada bukti-bukti berkenaan. Generasi salaf terdahulu tidak menyibukkan diri untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ia merupakan perkara yang tertanam kukuh dalam fitrah manusia. Kalau ada pun sedikit sahaja. Hal tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran ayat A'raf 172 tadi. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Ingat tak kala mana mengambil Allah Ta'ala daripada anak-anak Adam, dari belakang mereka, zuriat mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan bersaksikan mereka ke atas diri mereka sendiri. Okay?
sambil berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka berkata bahkan kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati, ini diambil janji ini supaya kamu tak boleh berkata pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadha ghafilin, kami terhadap perkara ini kami tak sedar, kami terlalai. Menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, roh manusia memperakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka sebelum jasad diciptakan lagi. As-Suddi pula menyatakan tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini dari kalangan anak Adam melainkan dia mengenali Tuhannya, ia adalah Allah. Semua tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mengakui rububiyah Allah dengan tauhid rububiyah. Okey, mengakui ketuhanan Allah dan tauhid rububiyah. Dia kata, orang musyrik Arab memperakui Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Namun mereka tetap merupakan golongan musyrik. Macam ayat surah Yusuf 106, Allah nyatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidak beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka menyekutukan terhadapnya. Hal ini kerana tidak semua orang yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan pencipta segala sesuatu akan menyembah, berdoa, meletak harapan, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebutkan tadi kan, dia walaupun dia percaya tentang Tuhan, tapi tak semesti dia letakkan harapan kepada Allah Taala. Begitu juga yang mendukung orang yang mendukung agama Allah. Demikian juga memusuhi orang yang dimusuhi oleh Allah. Kan al-wala wal bara'. Kita sokong siapa, kita musuhi siapa. Okay? Walaupun ayat tadi macam tak sedap dengar kan. Tapi benda berkenaan adalah di antara apa yang Ibrahim AS tunjuk pada kita. Macam ayat 4 surah Mumtahanah. Ayat 4 surah Mumtahanah. Nanti tengok sendiri ayat tu. Baca banyak nanti kan lambat habis. Baik. Okey, demikian juga apa, mentaati perintah, menjauhi larangan mereka. Umum orang-orang Arab musyrik memperakui Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Namun mereka telah mengambil pemberi syafaat selain Allah Subhanahu Wa Taala dan menyekutukan Allah dengannya. Diambil perantara-perantara yang dianggap perantara tadilah yang memberikan mereka segala perkara tersebut. Dia tahu Allah Taala Tuhan. Kan macam ayat apa? Kelima surah Sad. Kan Allah nyatakan, kata-kata orang musyrik, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad nak buat tuhan-tuhan yang banyak ni satu tuhan sahaja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara ajaib. Ajak sembah satu je. Banyak kot. Kan semua kabilah ada berhala masing-masing. Kenapa nak sembah satu je? Itu yang masalah. Dia kata ajaib. Bab berkenaan dengan tajuk Tuhan tu ada je. Hatta bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdul apa? Abdullah. Bapa Nabi nama Abdullah. Bapa saudara Nabi Abu Lahab nama apa? Kan Hisham. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama Abu Lahab. Itu nama betul dia. Tapi terkenal dengan Abu Lahab. Habis cerita dia nak faham kan, dia punya tajuk dia memang diorang anak dia ada nama macam Abdul Manaf. Abdul Manaf actually Amanah bukan nama Allah, berhala. Tapi orang kita masih pakai kan sekarang ni. Nama apa Abdul Manaf? Kita macam biar benar pakcik ni kan. Sama macam nama Lata dan Uzza. Abdul Uzza tu nama yang biasa, common pada orang. Tapi diorang kenal Allah tak? Ya, Abdullah. Rumah tu, Kaabah dipanggil apa? Baitullah. Dia kenal Allah. Hatta ketika perjanjian dia tulis Bismikallahumma. Allahumma tu apa bentuk yang dipakai oleh orang Arab dalam doa-doa mereka, kata-kata mereka kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam Quran banyak datang Rabbana. Rabbana. Kalau dalam doa-doa Nabi ajar, kebanyakan datang Allahumma. Allahumma. Itu perbezaan sikit. Tapi benda tu common. Diorang kenal. Siapa yang tak kenal? Baik. Okay, firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Mu'minun ayat 84-89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan Muhammad, milik siapakah bumi dan siapa-siapa yang di dalamnya, jika kalian semua orang-orang beriman. Kalau kamu semua orang-orang mengetahui, kamu mengetahui milik siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, mereka pasti berkata, ia milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan Muhammad, mengapa tidak kalian beringat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan Muhammad, siapakah Tuhan pentadbir seluruh langit, 7 langit yang 7, dan Tuhan arasy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan berkata milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan Muhammad, mengapa kalian tak bertakwa?
Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan Muhammad, milik siapakah di tangannya penguasaan semua benda, kerajaan semua benda, dan wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia melindungi dan tidak dilindungi padanya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu semua mengetahui, sayaquluna lillah, mereka pasti berkata ia milik Allah. Kul fa anna tusharun, katakan Muhammad, macam mana kalian boleh tersihir? Mana ikut yang salah sedangkan yang betul itu sangat jelas. Okey. Oleh kerana itu, dalam kalangan para pengikut orang-orang musyrik itu ada yang menyembah matahari, bulan, bintang dan lain-lain dan berdoa kepadanya. Mereka juga melakukan ibadah, berpuasa, mendekat diri dengannya dengan kepada berhala-berhala tadi. Macam perbuatan setengah masyarakat kita di Indonesia contohnya, dekat Palu itu kan, hanyutkan kepala kerbau, tak nak bencana, hanyutkan kepala kerbau bagi pada Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, ataupun dekat Gunung Merapi yang meletup tu pun buat upacara tadi. Sembelih kerbau, kepala bagi ke dekat gunung, badan makan dekat dorang. Ni semua ni benda ni diorang percaya tapi tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta kepada macam balang lah, jin lah, pokok lah, batu dan sebagainya. Okey. Dekat diri dan bernazar. Mereka menyatakan amalan tersebut bukanlah satu amalan syirik. Sebaliknya ia menjadi syirik bila diiktikadkan perkara tersebut merupakan pentadbir sebagaimana Allah sebagai pentadbir. Baru dikira ia syirik. Ini saya sebut tadi kan. Dia kata, minta tolong orang mati tu tak syirik lagi, dia kata. Kalau kita percaya dia yang buat, barulah syirik. Sedangkan kita tahu kan, kita disuruh wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau nak minta apa, minta kepada Allah. Itu Nabi ajar kan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Okey. Sekadar menjadikannya sebagai sebab dan perantara tidak syirik. Ini kata-kata sebagian mereka. Padahal yang maklum diketahui dalam agama, amalan-amalan tersebut di atas adalah syirik. Mana jadikan perantara dengan matahari ke bulan sekalipun, semua itu adalah syirik. Tak boleh. Tapi dalam masyarakat kita, ini zaman syirik, Mekah dahulu macam tu, zaman kita pun ada orang percaya macam tu. Okey, tuntutan perakuan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tuntutan untuk mengakui pentadbiran Allah Ta'ala sebagai yang melakukan segala-galanya. Perakuan tentang rububiyah Allah memerlukan dilaksana beberapa tuntutan, iaitu pertama, hendaklah mengiktikadkan bahawa yang segala kemanfaatan, kemudaratan, pergerakan, diam, membentang, mengangkat, memberi, menegah, menghidupkan, mematikan, mentadbir dan mengurus alam maya ini hanyalah Allah sahaja. Kita isytiharkan macam itu hanya Allah sahaja. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang melakukan dan menciptakannya. Okay. Dan tidak ada seorang pun yang berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan perkara-perkara yang dinyatakan di atas. Ia juga termasuk beriman dengan qada dan qadar Allah Taala. Pasal pergerakan alam ini, hidup kita semua berdasar urusan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kata benda ni bomoh tu cakap dah. Ustaz tu kata main. Dia startnya tu habis. Gagal. Sebab kita memperakukan Allah Ta'ala saja yang buat segala-galanya. Kalau orang tu kata ada yang lain mengawal, masalah. Macam saya katakan tadi, setengah masyarakat Islam kita ni, dia percaya adanya wali nujaba lah, wali abdal dan sebagainya, yang kononnya mengawal dan menjaga alam semesta bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tertanya juga kan, zaman Adam AS lagi bumi ni siapa jaga? Sebelum Adam turun, bumi dah siap. Siapa jaga alam ni? Takkan nak kata apa wali-wali tu jaga? Pelik tak? B. Hendaklah mengisbatkan Allah SWT itu adalah Tuhan yang berpisah daripada alam ini. Dan orang yang tak mengisbatkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang berpisah dari alam, dia sebenarnya tidak mengisbatkan wujudnya Tuhan dalam erti kata sebenar. Ni macam idea Said Fudah. Ni salah seorang ikutan, ada orang dekat Malaysia ni yang ikut ilmu kalam, jadikan dia sebagai guru utama, guru besar. Dia kata Allah tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Dalam alam tak ada, luar alam pun tak ada. Habis di mana? Tak ada lah. Tak wujud lah. Yang ini yang kadang tuan-tuan dengar wahdatul wujud tu. Sebab dia kata dalam kita ada semua. Dalam aku ada engkau, dalam engkau ada dia. Dalam kita ada semua. Ini nasib lagu tu. Dan ini bukan pasal sidang kalam buat. Kita lama dah bincang tajuk ni. Sebelum daripada disilakan, saya duduk kat Yaman lagi. Tajuk dah lama kita sebut. Tentang lagu-lagu yang menasih ni membawa pada wahdatul wujud. Sidang kalam baru cuit baru ni je. Orang pun kelam kabut. Semua macam kan. Pada lama dia cakap. So benda ni memang kita kata benda tersebut ada kefahaman tentang dah semua Allah. Everything is Allah.
So tak ada dalam, tak ada luar. Itu yang fahaman dia nak. Ini ajaran-ajaran sesat lah. Jadi kalau orang tu kata tak pisah, kalau dia kata alam semesta, sebab tu bila kita baca dalam akidah Tahawiyah, datang Allah Ta'ala tak dikuasai oleh arah yang 6. Yakni dalam alam ini. Faham tak? Kalau dalam alam ni, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang. Dalam alam ini. Allah yang cipta, Allah tak ada dalam alam ciptaan dia. Makhluk ni, ciptaan dia. Takkan dia dalam tu. Mesti dia terpisah daripada alam. Takkan dia kata campur sekali. Sebab tu Nabi, ketika Mi'raj, Nabi naik sampai langit ke-7. Lepas daripada kawasan tersebut. Faham tak? Lepas di langit ke-7. Untuk menerima arahan solat. Kat situ pun nampak dah, faham. Berpisah daripada alam. Tak masuk dalam alam yang diciptakannya. Itu baru kita betul faham. Baik. Hendaklah, hendaklah memperaku tentang rububiyah Allah Ta'ala yang membawa kepada perakuan terhadap uluhiyah. Mana kalau kita percaya Allah Ta'ala pentadbir, pengurus yang menjadikan, yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, dia mesti bawa kepada mempertuhankan hanya Allah. Seru hanya dia, minta hanya dia, takut pada dia, harap pada dia, tak ada pada yang lain. Itu betul. Kalau awak setakat mengakui Allah Ta'ala buat cipta, adakan, jadikan, hilangkan sebagainya, tapi awak tak ada bawa kepada ketuhanan, tak mempertuhankan Allah Ta'ala, maka gagallah. Semuanya itu seorang itu tidak boleh menumpukan ibadah melainkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Betul. Pasal dia dah ada pentadbiran ni, alam ni, diri dia dan segalanya di bawah apa yang Allah Ta'ala jadikan. Maka hanya Allah lah tempat dia bergantung dan juga mengabdikan diri. Itu baru betul. Tujuan sebenar bila kita belajar tauhid rububiyah ni bukan nak seronok je, tapi untuk membawa kepada mempertuhankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Al-Quran mengisbatkan rububiyah Allah Ta'ala. Dalam mengisbatkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menggunakan 2 cara. Itu pertama, membantah ke atas orang yang telah menyeleweng fitrahnya. Allah Ta'ala, Al-Quran membantah orang yang fitrah dia terseleweng. Ini dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah At-Tur ayat ke-35. Allah Ta'ala nyatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in. Adakah mereka diciptakan dengan tanpa siapa-siapa menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tanya soalan tu kan. Kita kata benda tu ada, tak ada siapa buat. Macam jadi tak tahu. Entah, tak tahu, tiba-tiba je ada. Macam ni cawan ni. Ada kat atas ni. Datang mana tak tahu. Tak ada siapa buat. Tiba-tiba je ada. Itu contoh kan. Ni Allah tanya balik pada mereka. Sebab mereka menafikan tentang pencipta. So Allah tanya balik. Adakah mereka diciptakan tanpa siapa menciptakan dia? Atau mereka cipta diri sendiri? Soalan tu. Okay? Orang yang menyeleweng fitrah mereka, mereka merupakan orang-orang yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Allah menjelaskan hal keadaan mereka dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah Taala nyatakan, wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tiadalah ia kecuali kehidupan kami yang dunia aja. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tak membinasakan kami kecuali masa saja. Masalah yang menguasai kami. Daripada lahir, daripada baby, jadi apa? Kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, dengan mula kulit licin, lepas tu jadi kedut. Kan dulu kuat, jadi lemah. Masalah yang menguasai segala-galanya, dia kata. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Tidak ada untuk mereka tentang perkara itu sebarang pengetahuan. So dia tak nak balik kepada Tuhan. So dia kata masa itulah yang menguasai dia. Inhum illa yadhunnun. Tiada mereka kecuali menyangka-nyangka sahaja. Mereka menolak kewujudan hari kebangkitan semula dan menafikan wujudnya Tuhan yang boleh membinasakan hayat mereka. Allah SWT membantah tindakan mereka dengan mengira tanggapan mereka itu sebagai tidak lebih daripada tanggapan kosong belaka. Allah Ta'ala katakan dalam ayat 24 tadi, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Tiada untuk mereka untuk itu dengan itu sebarang pengetahuan. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka kecuali menyangka-nyangka sahaja. Okey. Itu cara pertama. Quran datang mengisbatkan, itu jawab balik pada orang yang menafikan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Mengemukakan ayat-ayat tanda-tanda berkaitan rububiyah Allah Ta'ala. Ayat-ayat atau tanda-tanda tentang pentadbiran Allah Ta'ala. Allah SWT menjelaskan kepada makhluk ciptaannya yang dicipta dengan penuh ketelitian dan keelokan. Okay? Allah Ta'ala katakan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-20-21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ada tanda-tanda untuk orang yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri tidak kamu melihat. Okay, ini pada kali kita jumpa zaman sekarang ni banyak budak-budak kita di universiti, college, dia jadi agnostik.
Dia tak nak mengaku keluar agama. Tapi dia rasa, dia kata saya tak ada bukti nak percaya Tuhan tu ada. Sains saya percaya. Allah Ta'ala saya tak percaya, dia kata. Kadang kita jumpa orang macam ni kan. Ni yang Allah Ta'ala bagi kita tunjukkan hujah. Sebab apa? Bila dibuka bumi ni, macam ni. Macam ni lah ni. Ni tulisan ni. Kalau saya kata tak ada siapa tulis. Tadi kertas ni kat bawah. Lepas tu Ustaz Fasan, pen dia jatuh berkali-kali. Jatuh kali pertama, jatuh kali kedua, last kali tulis ni. Boleh? Boleh? Boleh tak? Tak boleh, kan? Jadi, benda ni dengan susunan, kan huruf tu ada. U, S, T, A, Z. Ustaz. Dia nak random tak sengaja tak boleh, Okay. Jadi, benda ni complicated nak jadi sendiri. Tak boleh. Banding tulisan ni dengan kita. Kita sebagai manusia, kita ni gabungan sistem yang banyak. Ada sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem saraf, sistem rangka, sistem otot, sistem penghadaman, sistem pernafasan, sistem aliran darah. Gabung semua jadi kita. Macam ni lah, macam ni. Macam contoh macam apa, satu kapal terbang tercipta dengan letupan yang berlaku dekat sebuah gudang. Boleh? Gudang tu meletup, tiba-tiba jadi kapal terbang. Boleh bawa pula. Tak boleh kan? Macam itulah. Realiti dia kumpulan ni Allah Ta'ala kata tadi. Pasal dalam sistem, apa yang macam ni kita boleh terima jadi sendiri. Jam tu tak jadi sendiri. Tiba-tiba kita jadi sendiri. Sedang kita lebih rumit. Kita lebih rumit. Bahkan alam semesta lagi rumit. Allah Ta'ala kata, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Benar-benar penciptaan langit dan bumi lebih besar banding ciptaan manusia. Banding kita dengan alam semesta lagi besar sebenarnya. Kita ni kecil je untuk bandingkan dengan alam semesta. So kalau kita pun tak boleh, yang alam semesta ni tak boleh jadi dengan sendiri, kan kita pun tak boleh, tiba-tiba kita kata apa benda ni tak boleh jadi dengan sendiri, tiba alam semesta jadi dengan sendiri. Sistem apa solar kita, apa pusingan matahari, apa bulan, matahari, semua planet ni semua tak ada siapa, tak sengaja. Dia macam ni lah ni. Cawan ni tak siapa cipta. Tapi tadi kat depan tadi ada lori bawa tanah liat, langgar dengan lori air, nambah lori bawa api, lepas tu dengan cat, tiba-tiba jadi cawan. Nampak bangang kan kalau orang kata dia siapa, itu memang sebenarnya ridiculous. Sangat pelik kan. Macam mana boleh percaya? Tapi realiti zaman sekarang ni memang yang anda semua yang datang sini alhamdulillah lah. Yang tak datang tu kan, contoh macam yang dekat universiti kita Malaysia sekarang ni, memang ini antara satu fahaman yang tengah tersebar dengan banyaknya dekat dalam masyarakat kita. Tanpa disedari, inilah dia bahaya sunnah yang anda semua bertanggungjawab untuk kalau jumpa dengan mereka, tarik mereka balik, bawa kepada jalan kebenaran. Okey. Dengan selain itu, manusia perlu melihat kepada kesan kudrat dan pentadbiran Allah yang terdapat pada alam maya ini. Mereka wajar memerhatikan perkembangan manusia itu sendiri dalam rahim yang berkembang daripada satu peringkat ke peringkat yang berikutnya sehingga keluar ke dunia sebagai seorang manusia yang sempurna. Mereka mempunyai anggota dan panca indera yang unik yang membuktikan kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surah Al-Hajj ayat ke-5, Allah Taala katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kalian dalam keraguan terhadap kebangkitan semula, fa inna khalaqnakum min turabin, so kami telah cipta kamu daripada tanah. Itu kejadian Adam yang pertama. Thumma min nutfatin, kemudian daripada titisan air. Macam kalau kita ni kan, air jatuh kan, banyak tu je lah jumlah yang jadi kecil dari tu lagi jadi manusia daripada titisan air tadi, thumma min alaqatin, kemudian daripada segumpal darah, thumma min mudghatin, kemudian daripada segetul daging, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, yang tercipta yang tidak tercipta. Dia mudghah ni sebenarnya satu peringkat. Janin start daripada hari yang ke 23 24 sampailah kepada hari 40. Dan bila sebut mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, pada janin tu sendiri kita nampak ada benda yang dah terbentuk, macam mata punya, mata dah ada tapi tak siap, jantung dah ada, hati dah ada, tapi anggota lain tak siap lagi. Ada yang tercipta dan tidak tercipta. Atau tak maksudkan. Okey, linubayyina lakum. Allah kata ini untuk kami jelas kepada kamu. Wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan dalam rahim itu apa kami kehendaki sampailah tempoh tertentu. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami besar keluarkan kamu sebagai bayi. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian untuk kamu sampai umur kuat kamu, umur kuat. Umur asyuddah ni kalau ikut dua ayat sebagian tafsir adalah 33 tahun. Kemudian
Summa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri. Ada kan kamu ni yang dimatikan awal. Ada pula ikan kalian yang dikembalikan sampai umur tua, umur renta. Supaya likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, supaya dia tak tahu sesudah pengetahuan supaya dia tidak tahu daripada sesudah pengetahuan sesuatu. Mana ada dia tahu tiba jadi lupa, nyanyuk dan sebagainya. Ini adalah tabiat yang Allah jadikan kepada ciptaan kita. Wa taral arda hamidatan, dan kau lihat bumi itu kosong, sunyi, sepi, kering kontang. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Bila kami turun padanya air, dia bergetar dan kemudian dia mengembang dan dia menumbuhkan daripada segala jenis pasangan yang permai, pasangan yang indah. Ini pokok-pokok yang bermacam-macam. So semua tu Allah suruh kita tengok sebab nak fahamkan tak boleh bentuk random, tak sengaja, accidentally happen. Cerita dia ni, accidentally happen, tak ada siapa tulis. Tiba-tiba jadi. Macam mana jadi? Tak tahu. Tapi jadilah. Kan? Atau angin ke macam tulisan kan? Apa poster tu, zikir tu. Tak siapa buat tu. Tak sengaja. Kalau tak sengaja tak ada harga ke? Ni ada harga tu, baik. Okey, baik. Begitu juga bila manusia memperhatikan alam maya ini, okey, yang begitu unik, ketika itu akan terselah kepada mereka yang alam maya ini mempunyai Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan alam tersebut dengan penuh keunikan dan kehalusan. Allah firman dalam surah Ibrahim ayat 32-33. Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang ciptakan seluruh langit dan juga bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Diturunkan daripada langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dikeluarkan dengannya daripada tanaman sebagai rezeki untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajra fil bahri amrih. Dan dia perjalankan untuk kamu kapal supaya dia berlayar di lautan dengan perintahnya. Wa sakhkhara lakumul anhar. Dan dia pergunakan untuk kamu akan sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumul syamsa wal qamara da'ibain. Dan dia pergunakan untuk kamu matahari dan bulan dalam keadaan silih berganti datang kepada kamu. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dia pergunakan untuk kamu malam dan juga siang. Semua sekali adalah di antara aturan Allah yang sangat maha bijaksana. Itu kita tak boleh buat dengan tanpa tak sengaja. Datang dengan tanpa pengetahuan, tak sengaja jadi. Ini hujah ini untuk berdepan dengan orang-orang yang tak percayalah. Padahal percaya tak perlukan kita panjang tajuk ni. Okey, baik. Jenis-jenis dalil mengisbatkan rububiyah Allah Taala. Terdapat beberapa dalil yang mengisbatkan rububiyah Allah Taala, antaranya adalah dalil fitrah. Okey, dalil pertama dalil fitrah. Antara bentuk dalil fitrah ialah kembalinya manusia ketika berada dalam keadaan kritikal, tengah kesakitan kan, terdesak dan hajat kepada pencipta yang maha tinggi. Tiba-tiba tak percaya Tuhan, selama hidup dia sakit keluar, oh my god. Ini kisah benar. Ada kata Joseph Stalin Stalin kan, kepala-kepala besar dalam tajuk komunisme. Tak percaya Tuhan, tapi bila sakit keluar dari mulut mereka sebut Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Kan? Ini benda yang fitrah. Okey. Dia kata dia berlaku baik kepada ahli tauhid maupun orang musyrik. Perasaan berhajat kepada pencipta ketika berada di saat terdesak tersebut merupakan perkara fitrah. Ia menunjukkan manusia mengiktiraf dan merakui kewujudan Tuhan yang Maha Pencipta itu sendiri. Perasaan tersebut tidak dapat ditolak dengan begitu mudah. Memang akan terlafaz juga mulut dia. Okey. Surah Yunus ayat 12. Dalam surah Yunus ayat 12 Allah katakan Yunus 12. Allah katakan wa idza massal insana durrun da'ana li jambih. Apabila menyentuh manusia ini kemudaratan, something yang mendesak dia pun seru kami dalam keadaan dia berbaring, au qa'idah atau duduk, au qa'imah atau berdiri. Kan bila datang perkara yang membahayakan kita dan ketakutan, kesakitan, manusia ni akan berbaring, ingat berdoa kepada Allah Taala, duduk, berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu. Bila kami singkap daripada dia kemudaratan yang dia kena, marraka allam yad'una ila durrin massah. Dia berlalu seolah-olah dia tak doa kepada kami, menyeru kami kepada kemudaratan yang menyentuhnya. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiaskan kepada orang-orang yang melampau apa yang mereka kerjakan. Nampak? Dia memang akan terkeluar tapi last sekali dia lupa balik. Okey. Dan Allah firmankan dalam Quran dalam surah Zumar ayat ke-8. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila menyentuh manusia ini kemudaratan, penyakit ke, kesusahan ke, dia menyeru Tuhannya dalam keadaan kembali kepada Tuhan. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Bila Allah Taala alihkan
pusingkan untuk dia satu nikmat dari Allah Ta'ala. Selamatkan dia. Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dia terlupa apa yang dia dahulu berdoa kepadanya. Kan? Saya tengok kadang ada orang time nak dapat kerja lah, benda kan, wuduk, ya Allah. Wuduk punyalah apa? Isbal wuduk, satu rumah basah. Lepas dapat kerja, solat pun culas-culas. Kadang-kadang macam tu, dia macam tabi'i hati kita tu nak buat apa. Ada juga yang ngarut pergi jumpa bomoh lah. Cari ustazah ke. Ustazah burung cendrawasih. Saya susah nak pergi Temuduga. Jumpa ustazah, alhamdulillah dapat kerja. Saya pergi. Saya tengok ingat tahun 2005, saya tengok dalam surat khabar Warta Perdana. Warta Perdana kan memang mengarut macam tu. Bomoh antarabangsa pun masuk dalam tu. Jadi cerita dia, sekali tu saya buka kan, tengah-tengah gambar tengah tu, perempuan pakai telekung, pegang bangkai burung cendrawasih. Saya tak tahu siapa ingat tak ingat. Saya tak silap tak simpan surat khabar tu. Kau tak boleh tayang-tayang tuan-tuan sekalian. Okey, dia pegang, lepas tu testimoni bawah. Yang pertama, saya nak periksa, nak exam, tapi saya jumpa ustazah, alhamdulillah saya lulus. Seorang saya nak cari kerja, saya jumpa ustazah, alhamdulillah saya lulus. Ketiga, GRO kelab malam. Saya dulu kurang pelanggan. Lepas jumpa ustazah, alhamdulillah pelanggan ramai. Sampai sekarang saya macam bergila apa. Allahu Akbar kan. Ini masalah. Dia kata dia memang orang tu akan merayu Allah Ta'ala. Tapi bila kena kan, Allah Ta'ala terbalikkan dapat nikmat. Okay, dia apa? Nasiyama kan du'u ilaihi min qabl. Dia lupa apa yang dia doa kepadanya sebelum itu. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Dan dia jadikan untuk Allah Ta'ala sekutu-sekutu untuk dia menyesatkan daripada jalan Allah Ta'ala. Kul tamatta' bi kufrika qalila. Katakan Muhammad, bersenang lenanglah kalian dengan kekufuranmu sedikit. Innaka min ashabin nar, engkau daripada ahli neraka. Oleh kerana ia merupakan fitrah, maka Allah SWT menyuruh manusia kepada beribadah kepadanya sahaja dan bukan kepada selain daripada kepada yang lain daripadanya. Seruan ke arah melakukan ibadah kepada Allah timbul setelah manusia memperakui rububiyah Allah Ta'ala dari segi fitrah. Kita dah kenal Tuhan kita ada, dan seruan yang Allah Ta'ala beri pada kita adalah abdikan diri kepada dia. Jika ia bukan fitrah, sudah tentu seruan supaya memperakui rububiyah Allah Ta'ala itu yang akan dilakukan terlebih dahulu. Kalau kita syahadah kan, kita sebut ilah, la ilaha tu, sebab tiada yang layak disembah. Kenapa itu yang diajak? Bukan dikata aku bersaksi yang wujud itu Allah. Macam saya ulang macam laisal mawjud illallah ni, ini bukan daripada tafsiran yang betul. Tapi kita dengarlah. Kan, laisal mawjud illallah. Laisal maksud illallah. Ada Ramadan kot saya ingat. Yang tu ya Latif, ya ujung tu lama tak buat. Kan? Ada dia punya tu. Tadi kali dia. Letih benda macam ni. Sesat lama lah. Banyak benda tu. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Nanti kami utuskan sebelum engkau hai Muhammad sebarang rasul. Illa nuhi ilaihi. Kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut. Annahu la ilaha illa ana. Bahawa tiada ilah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada yang layak disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka abdikan diri kepadaku. Ini seruan semua para anbiya. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ibrahim ayat ke-10. Qalat rusuluhum. Berkata rasul-rasul mereka. Ini pasal memang ada bangsa dunia ni yang diutus pada mereka rasul bukan seorang. Kadang 3, kadang 4. Kan? Macam contoh macam surah Yasin tu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahal. Lama tak baca Yasin, tak ingat kan? Izja'ahal mursalun. Okay, memang datang ijaz musnai ini fa'azna bi thalithin. Datang mereka 2 rasul, kami kuatkan dengan 3 pula. So dia memang, jadi kat sini Allah Ta'ala beri peringatan. Dia kata qalat rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, afillahi syakkun, adakah pada Allah Ta'ala sebarang keraguan? Adakah pada Allah Ta'ala sebarang keraguan? Fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan seluruh langit dan juga bumi. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, dia seru kamu semua untuk diampunkan untuk kalian semua dari dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan dia tangguhkan kalian sehingga tempoh tertentu. Kalau dengan kekufuran tadi segera sangat pembinasaan berlaku. Dengan iman ditangguhkan, diberikan masa oleh Allah Ta'ala untuk mereka dapat beribadat dan juga dapat bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan baik. Qalu in antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, tiadalah kalian wahai rasul-rasul
kecuali manusia seumpama kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ingin untuk menyekat kami daripada apa yang disembah. Apa yang disembah oleh bapa-bapa kami. Okay? Fa'tuna bisultanin mubin. Datangkanlah kepada kami dengan autoriti atau bukti yang nyata. Sebenarnya balik pada asal memang diorang tahu adanya Tuhan. Cuma diorang tak nak tinggalkan sembahan atuk nenek mereka. Fitrah di sini adalah fitrah Islam. Iaitu selamat daripada i'tikad yang batil dan menerima akidah yang sahih saja. Ini fitrah yang tak jadikan. Ia tidak bermaksud sebaik saja manusia keluar daripada perut ibu, dia terus menjadi ahli tauhid. Itu kan maksud itu. Mana maksud dia ketika pembesaran tadi, dia akan nampak macam-macam, tapi sebenarnya diri dia faham mana betul mana salah. Semata-mata kerana dia sudah mengenal Tuhannya. Tak, bukan macam tu. Hal tersebut kerana manusia keluar daripada ibu mereka dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Namun dijadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan fuad, hati atau akal. Yang tujuan 3 alat tadi, alat belajar. La'allakum tashkurun, moga-moga kamu akan bersyukur. So keluar dari perut ibu tak tahu apa-apa. Bukan maksud dia bila kita dah persaksian dah diambil Al-A'raf tadi kan. Bersaksi depan Allah Ta'ala dah ambil. Tapi bila kita lahir, kita kena proses yang sama dengan orang lain, perlu belajar. Alat belajar diberikan dan dari situ kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan sini, fitrah di sini adalah fitrah yang mewajibkan manusia menerima Islam sebagai pegangan hidup. Mengenal pencipta, memperakui dan mengasihinya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrati." Tidak ada anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Semua di atas Islam. Mana tahu Islam? Sebab fa'abawahu yuhawwidanihi, maka dua ibu bapanya lah yang menyahudikannya, au yunassiranihi atau menasranikannya, au yumajjisani atau memajusikannya. Yang asal adalah Islam. Ini yang dalil bahawa fitrah bukan suara hati, fitrah adalah Islam. Lawan kepada Yahudi, Nasrani, Majusi adalah Islam. Okey. So ini yang bahagian A pertama, itu dalil fitrah. Okey. B, dalil hissi. Ni cara Quran tunjukkan juga. Dalil hissi, dalil yang dapat dipegang, sesuatu yang boleh gapai, perceivable things. Dia kata Allah Ta'ala berdoa, manusia berdoa kepada Allah, dan Allah dan doa mereka diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan satu bentuk dalil hissi. Kita minta, Allah bagi. Minta, Allah bagi. Kadang-kadang benda macam ni, kadang-kadang boleh kata semua orang dapat. Cuma sedar tak sedar, ingat tak ingat je. Banyak orang kadang-kadang dia lupa. Dia pernah, ya Allah aku sekian, Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala bantu dan tolong. Okay? Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, seorang Arab pendalaman menemui baginda SAW pada hari Jumaat ketika baginda sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Arab tersebut menyatakan, segala harta telah musnah dan segala jalan telah tertutup. Berdoalah kepada Allah agar bantu kami. Dia datang jumpa Nabi tengah khutbah, dia kata, ya Rasulullah, habis dah tanaman, mati binatang. Kan doa Allah Ta'ala untuk turunkan hujan pada kami. Okay? Dia kata, berdoa sekian. Kata Anas bin Malik kata, demi Allah, ketika itu di langit tidak ada awan dan tidak ada kepingan awan sikit pun, tak ada. Tak ada secebis awan pun di langit. Cerah. Yang kita kat Malaysia tak perasan, kalau tuan-tuan pergi tanah Arab memang biasa, angkat kepala tak ada awan. Musim-musim tak ada awan. Kita kat Malaysia asyik ada awan kan. Anak bulan pun tak nampak. Okay. Jadi pergi kita kat sini, dia kata tak ada awan sedikit pun. Anas kata, demi Allah, tak ada sebab ada sedikit awan. Tidak juga terdapat antara kami yang dengan kami bukit. Tak ada, bukit tak ada. Kami lapang, kosong. Di belakang bukit nampak ke ada awan? Tak ada, kosong. Okey. Dia kata antara kami dengan bukit Sila sebarang awan. Tak ada, belakang bukit pun tak ada sebarang awan di antara diorang dengan bukit tersebut. Dan dia kata apa? Okey, di atas mana-mana sebuah rumah. Tak ada pun, rumah-rumah pun tak ada sebarang awan di atas sebarang rumah. Selepas Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba muncul awan, tidak ubah seperti perisai. Macam perisai besar, dia kata, tinggi di atas langit. Ia mula berkembang, mengeluarkan suara guruh dan kilat, dan tak lama kemudian hujan pun turun. Rasulullah SAW tidak turun dari mimbar, melainkan air hujan telah menitis daripada janggut baginda SAW. Jadi depan-depan waktu tu juga kita doa, Allah Ta'ala berikan. Ini
Kalau kita minta, kalau tak ada, macam mana mungkin dia berikan? Mungkinlah cerita saya share pengalaman peribadi. Tuan-tuan mungkin ada, tapi ini saya contoh saya bagikan. Pernah sekali saya naik motor, minyak nak habis. Tapi saya tak perasan, naik Bukit Tungku, turun-turun bawah, nak pergi ke bulatan Jalan Tun Razak. Sampai tengah jalan tu, minyak habis. Saya tak jalan dah. Jadi, jalan goncang-goncang motor, jalan. Sampai dekat atas, kalau naik flyover, kita masuklah jalan Tun Razak. Bawah pergi Sentol. Betul ada hotel kan? Grand Pacific Kita pasal hotel tepi tu. Ketika tu saya kata, ya Allah, aku tak boleh buat apa dah. Ya tolonglah. Saya cakap macam tu je. Terus saya pergi berhenti tepi hotel tu, bawah tu. Elok saya berhenti, tiba-tiba ada 2 orang naik motor, bawa minyak. Minyak petrol. Dalam botol minyak masak. Seorang pakai baju uniform di BKL, seorang lagi seluar biasa, seluar di BKL, baju biasa. Saya berhenti-berhenti, dia pandang muka saya. Minyak habis ke? Saya berkata je, minyak habis. Tak ada apa. Saya tuang kat saya ni, saya bagi awak sikit. Ha? 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 Tak dengar? Tak ada makam tinggi lah. Semua orang dapat. Orang ni. Sesat lah pula. Belajar tauhid dia sesat. Kenapa? Allah Ta'ala beri pada siapa sahaja. Tak pernah Allah letakkan syarat. Cuma anda kadang-kadang terlupa. Kita lupa, kepala kita mula-mula ingat apa? Abah. Kan duit tak ada ni? Telefon abah lah. Kita terbiasa macam tu. Ini kat tepi jalan tu nak cek mana? Nak pusing ke belah sana, stesen minyak jauh. Naik atas flyover tu, confirm mati atas tu. Dan motor besar pula. Jenuh nak nyorong. Apa buat? Doa, ya Allah. Kalau sampai-sampai orang tu bagi minyak. Okey, apa kebarangkalian saya dapat bantuan waktu tu? Ini saya cerita ni bukan akad makam. Ini pasal ayat Quran kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah kita doa Allah Taala makbulkan. Ini antara benda dalil hissi. Minta dapat. Ia adalah tanda. Saya jumpa seorang kawan. Ada seorang kawan kita, dia tinggal dekat Perlis. Dia cerita. Dia kata dia susah-susah dia minta. Esok Allah Taala bagi. Dalam 2-3 hari Allah Taala bagi. Dia rasa sangat. Cuma saya kata yang cerita sangat kat orang. Nanti kan orang datang jumpa kau minta ajak. Tak serius manusia je tu. Saya macam tu. Saya kata hari tu jadi. Dan jangan buat perangai pula minyak motor tak isi. Ya Allah. Isilah dulu kan. Ni tak kita bukan kita rancang. Nak ceritakan memang dalil hissi ni sangat penting. Sebab tu kita berdoa minta pada Allah. Dapat jawapan tu, hati kita akan makin kuat. Makin kuat tentang pemberian dia. Okey. Dia kata kat sini dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan Ayyub, tatkala dia seru Tuhannya, anni masyadur, bahawasanya aku ya Allah disentuh oleh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kau paling penyayang di antara yang menyayangi. Manakala mak aku sayang aku, bapa aku sayang aku, kawan aku sayang aku, semua sayang aku, engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Ini cara dia mengadu kepada Allah Taala dengan bentuk yang sangat beradab. Dia tak nak minta terus kata ni, tapi dia kata, ya Allah, aku kena penyakit. Engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Tak ada siapa sayang aku lebih daripada engkau sayang aku. Okay? Orang kata fastajabna lahu, lalu kami mustajabkan untuknya. Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami singkapkan apa yang kena padanya daripada penyakit. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami beri kepada dia keluarga dia dan seumpama mereka satu ganda lagi. Manakala sebelum tu keluarga dia yang mati dan sebagainya mungkin 10 orang, diganda ke jadi 20. Okey. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ini kisah Nabi Ayub ni adalah rahmat dari sisi kami dan peringatan bagi orang-orang yang beribadat. Macam saya ceritakan kisah tadi, untuk peringatan. Allah mendengar. Jangan sekali-kali memperkecilkan akan nilai doa. Doa je ke? Ya, doa. Doa dimakbulkan Allah Ta'ala, itu penting. Dalil hissi. Baik. Dalil tanda-tanda alam universal. Ini mungkin kita tersentuh dah tadi. Okey. Setiap yang baharu mesti ada yang mewujudkan. Tidak ada yang mengadakan sesuatu yang baharu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Allah sahaja yang mengadakan. Pada hakikat yang sebenar, penjelasan tentang kewujudan benda yang baharu menunjukkan ada yang mengadakan. Merupakan dalil hissi akli. Dia dalil yang bersifat fizikal, boleh nampak dan logik atau masuk akal. Ia disebut hissi, dalil hissi kerana ia dapat disaksikan oleh panca indera manusia. Berhubung dengan kaitnya dengan dalil akli kerana akal dapat membuktikan dengan setiap benda, ada benda yang baharu, ada yang mengadakannya. Takkan jadi macam inilah cawan ni kan. Dah dekat sini, dia kata jadi sendiri, tuan-tuan semua tak terima. Kan? Walaupun betul, aku nampak kan.
Orang tu sumpah lah. Kan dengan sumpah 25 kali sumpah pun awak takkan percaya benda ni jadi sebab apa? Lori berlanggar dekat jalan depan ni. Tak ada kan sebab apa? So dia ada ketelitian. Kalau nak bunyi peremuk hancur kan, tuan-tuan boleh percayalah. Tapi bila macam ni kan, dengan ketelitian, dengan lurus, dengan tapak, dengan dinding, dengan pemegang dia, mana boleh jadi sendiri. Ini memang kita kata dapat hisi akli panggil. Okey. Sehubungan dengan itu, apabila seorang Arab pendalaman ditanya, apakah anda mengenal Tuhan anda? Okey, dia boleh menjawab, kesan perjalanan tunjuk kepada kewujudan perjalanan itu sendiri. Bila kita nampak jejak, kita jalan, nampak jejak tapak kaki binatang, tunjukkan ada perjalanan berlaku. Tahi unta menunjuk kepada ada unta. Kan tengok tahi, kalau ada tahi, takkan unta tak ada. Kata mana tahi ni? Entah. Mestilah ada untanya. Langit yang mempunyai bintang-bintang, bumi yang mempunyai gunung ganang, lautan mempunyai ombak, tidakkah kesemua itu menunjukkan kepada kewujudan Tuhan yang maha mendengar, lagi maha melihat? Soalan dia tanya balik. Takkan itu tak tunjukkan kita? Mestilah yang semua ni lebih rumit banding kita. Allah sebut antum asyaddu khalqan amis sama. Adakah kamu lebih payah ciptaan ataupun langit? Langit tu lagi rumit sebenarnya. Kita je rasa macam best. Macam kita lah yang paling best kan. Ini tak boleh pun. Baik. Korang ke aku. Baik. Baik. Okay. Jadi maksud dia kata Arab tadi kan. Dia kata Arab pedalaman berkenaan, Arab Badui telah mengaitkan peristiwa besar yang berlaku di alam maya dengan kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Direct je. Kan nampaknya takkan tak faham lagi. Dia bagi dia. Selain itu terdapat juga penjelasan berkait dengan perkara lain selain daripada kewujudan Tuhan dalam peristiwa yang berlaku itu. Misalnya turun hujan membuktikan rahmat Tuhan. Okay, manakala kemarau panjang, peperangan dan ketakutan menunjukkan kepada kewujudan kemurkaan Tuhan. Kita akan ada automatik dalam diri kita ni tu. Gempa bumi, kita terus tahu benda ni ada, benda yang kita salah kita buat. Dapat nikmat banyak, Tuhan sayang kita. Benda tu automatik akan terkait. Walaupun kita tahu dua-dua ujian Allah Taala. Baik dan buruk tu Allah Taala kitarkan kepada kita tanpa sebarang sekatan. Kita baik ke kita buruk ke sama aja. Hatta Nabi sebut dalam hadis yang sahih, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena bala adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Orang terbaik lepas tu orang terbaik. Yang bayangkan bahawa kita bila kita bertakwa, beriman, tak ada musibah kena pada kita. Sangat salah. Okey. Dia kata antara ayat berkait tanda alam universal yang berkait dengan penciptaan alam adalah firman Allah SWT dalam Quran dalam surah Fussilat ayat 37. Allah Taala katakan, "Wa min ayatihil lail wan nahar." Di antara tanda-tanda bukti-bukti Allah Taala adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari, tidak juga kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Sujudlah kamu semua kepada Tuhan Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu semua akan Allah Taala itu yang kalian sembah. Kalau kamu semua sembah Allah Taala dan tak ada cakap apa. Okey. Allah Taala firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 22-25. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda Allah Taala adalah penciptaan seluruh langit dan juga bumi dan perbezaan lidah-lidah kamu dan warna-warna kamu. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguh pada perkara itu ada ayat tanda untuk alam semesta, untuk semua sekalian alam. Wa min ayati manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Taala adalah tidur kamu pada malam dan juga siang. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan pencarian kamu akan kelebihan Allah Taala. Tidur pada malam, siang pencarian rezeki. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sungguh pada perkara itu ada tanda-tanda untuk kaum yang mendengar. Wa min ayati yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Taala adalah memperlihatkan kamu kilat. Dan dalam keadaan apa? Menggerunkan dan menjadikan kalian rasa nakkan hujan. Dia dengar bunyi, kan ada separuh orang macam alhamdulillah nak hujan. Macam tu. Khaufan bimbang tapi tama'a inginkan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Lalu diturunkan daripada langit air. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Lalu dihidupkan bumi selama mana dia mati. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sungguh pada perkara itu ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Wa min ayati an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Taala adalah tertegaknya langit dan juga bumi dengan perintahnya. Kan semua sekali yang di langit, semua di bumi, semua bergerak dan juga teratur dengan perintah Allah Taala. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian nanti Allah Taala akan hari akhirat nanti Allah Taala akan panggil kamu satu seruan pada bumi, idza antum takhrujun. Tiba-tiba kamu semua akan
keluar daripada kubur masing-masing. Okey. Tu dalil C berkenaan dengan dalil hissi akli. Itu dalil tanda universal. Okey. Dalil syarak pula. Dalil syarak yang dapat dilihat dan firman Allah Taala, okey. Dalil syarak yang Allah Taala berikan. Antara contohnya apa yang diberi kepada Musa alaihissalam, surah Asy-Syu'ara ayat 16 sampai 33. Allah nyatakan, "Fa'tiya fir'auna." Engkau hai Musa dan Harun, datanglah kamu berdua kepada Firaun. Faqula, maka katalah kamu berdua, "Inna rasul rabbil alamin." So kami adalah utusan Tuhan sekalian alam. An arsil ma'ana bani Israel, hendak kau lepaskan bersama-sama kami Bani Israel. Okay? Qala alam nurabbika fina walida. Firaun jawab, adakah tidak kami bela engkau hai Musa di tengah-tengah kami sebagai anak kecil? Walabista fina min umrika sinin, engkau tinggal di tengah-tengah kami daripada umur engkau beberapa tahun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, dan kau buat perbuatan kau yang kau buat, yang pembunuhan yang Musa tumbuk orang tu mati kat dalam pasar. Okay. Wa anta minal kafir, engkau daripada orang yang ingkar akan kufur nikmat. Kau kufur akan apa benda yang kami beri pada engkau. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Musa kata, aku telah buat perkara itu, kalau macam tu aku telah tersesat ketika aku buat benda berkenaan. Wa fa farartu minkum, lalu aku lari daripada kalian. Lamma khiftukum, apabila aku bimbang akan kalian nak bunuh aku. Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alni minal mursalin, lalu Tuhanku kurniakan kepada aku hukman, kebijaksanaan, dan juga wahyu. Wa ja'alani minal mursalin, dijadikan aku di kalangan para utusan. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israel, dan itulah nikmat yang kau kurniakan engkau Firaun, jadikan aku dapat dengan sebab engkau perhambakan Bani Israel. Sebab engkau buat macam tu, aku dapat jadi rasul. Dia kata, okey. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Berkata Firaun, apa Tuhan sekalian alam? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Berkata Musa alaihissalam, Allah tu Tuhan Rabbul alamin tu adalah Tuhan seluruh langit dan juga bumi, dan apa di antara kedua-duanya. In kuntum muqin, jika kalian orang-orang yang yakin. Ni Kang, saya tak nak berhenti je. Yang keempat datang dah? Datang dah? Sampai dah? Sampai? Ada? Oh ada, okey, boleh berhenti. Baik. Okey. Okey, qala liman haulahu ala tastami'un, berkata Firaun kepada orang sekeliling dia, korang dengar tak? Dia kata, ala tastami'un. Musa jawab lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan sekalian alam ni adalah Tuhan kalian, Tuhan bapa kalian yang awal. Qala inna rasul rabbukumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Berkata Firaun, sungguh utusan kamu yang diutus kepada kamu benar-benar gila. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Musa cakap lagi, Tuhan timur, Tuhan barat, dan Tuhan apa di antaranya. In kuntum ta'qilun, kau semua berakal. Ini sebenarnya Musa alaihissalam ketika dia cakap kalimah tersebut, dia macam merujuk kepada hujah yang diberi oleh Ibrahim alaihissalam kepada raja dia, ketika mana kan dia kata dia kata yuhyi wa yumit, rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan aku yang hidup mematikan. Kan raja tu pergi ambil dua orang, dia bunuh seorang, dia biar hidup. Ana uhyi wa umit. Lepas tu Ibrahim alaihissalam jawab, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Maka Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam ni, datangkan matahari daripada timur. Kalau kau Tuhan juga, fa'ti biha minal maghrib, datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang-orang kafir. Macam ni juga Musa bagi satu-satu tak dengan, last kali bagi dengan timur dan barat. Kalau kau Tuhan juga, terbalik kan. Itu realiti yang kata-kata dia. Baik. Qala la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Berkata Firaun, kalau engkau ambil Tuhan selain aku pasti jadikan engkau di kalangan orang yang dipenjara. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Musa kata, takkan kalau kau nak siksa aku juga kalau aku datang kau dengan bukti yang nyata. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Firaun kata, datangkan bukti itu kalau kau benar. Fa'alqa asahu, lalu Musa alaihissalam campak tongkatnya. Fa idza hiya thu'banun mubin, tiba-tiba menjadi ular yang sangat nyata. Wa naza'a yadahu, dan dia tarik tangan dia, dia kepit tangan dia kemudian buka. Kan? Fa idza hiya baydha'u lin-nazir, tiba-tiba dia menjadi putih bagi orang yang melihat. Kita letak sini tarik masam. Musa alaihissalam dia letak sini tarik bercahaya. Okey. Surah Asy-Syu'ara ayat 33 tu belakang tu terlebih ayat tu. Kena buang yang garis yang lebih tu Dia sampai 33 je. Baik. Sebagaimana dimaklumkan dimaklumi Firaun mendakwa dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Kan dia kata dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la. Kan, faqala ana rabbukum, dia kata aku Tuhan kamu yang tertinggi.
Okey. Meskipun Firaun mendakwa dirinya sebagai Tuhan, namun dari segi batinnya dia memperakui rububiyah Allah Taala ke atas para makhluk. Firman Allah Taala dalam Quran dan surah An-Naml ayat ke-14, wajahadu biha, dan mereka dia menentang terhadap bukti yang Musa tunjukkan. Tapi wastaiqanatha, rasa yakin terhadap bukti-bukti Musa tunjukkan, anfusuhum, diri mereka, zulman wa uluwat, kerana apa? Berlaku zalim dan juga nak meninggikan diri. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, lihatlah macam mana penamat bagi orang-orang yang buat kerosakan. Okey. Ayat di atas bertujuan membantah dakwaan Firaun yang dirinya adalah Tuhan yang tertinggi, Tuhan Maha Tinggi. Oleh kerana itu Nabi Musa berhujah di hadapan Firaun dengan tanda-tanda yang zahir ciptaan Allah Taala. Itulah tadi apa Allah Taala ciptakan orang terdahulu dia dan orang terdahulu langit dan bumi. Kemudian berkenaan dengan timur dan barat. Itu digunakan. Okey, jadi Firaun menyatakan kepada Musa, qala in takhasta ilahan ghairi, dia berkata kalau engkau ambil Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjudin, aku pasti jadikan engkau di kalangan orang-orang yang dipenjarakan. Okey, Firaun tetap dengan pendirian dan kedegilannya. Lantas Nabi Musa alaihi salam menunjukkan dua tanda kebesaran Allah Taala yang dikurniakan kepada baginda, iaitu pertama penukaran tongkat Musa alaihi salam menjadi ular besar, kedua mengeluarkan tangan bercahaya putih. Jika ia bukan termasuk daripada perkara yang dikehendaki oleh Nabi Musa, jika ia bukan termasuk ke dalam perkara yang dikehendaki oleh Nabi Musa alaihi salam dan membatalkan dakwaan Firaun, sudah tentu baginda tak menunjukkan kepada Firaun. Tak tunjuklah. Kenapa nak tunjukkan juga tangan tadi? Kecuali untuk batalkan hujah yang dibawa oleh Firaun. Firaun tak nak mengaku, ada yang bukti aku. Ini bukti syar'i dia panggil. Okey. Firman Allah Taala dalam Quran dan surah Asy-Syu'ara ayat 30, qala awalau ji'tukum bi syai'in mubin, katakan qala, dia kata, adakah jika kau nak siksa aku juga, kan, nak penjara aku juga sekalipun aku datang kepada engkau dengan bukti, ya, dengan sesuatu yang nyata. Okey. Itu yang keempat. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan dalil akli. Dan Al-Quran juga Allah Ta'ala tunjukkan untuk kita faham rububiyah Allah Ta'ala. Dari segi dalil akli, ia adalah persoalan adakah kewujudan alam maya ini dengan sendiri atau secara kebetulan. Jika dikatakan kewujudan alam maya ini berlaku secara sendiri, maka jawapannya ia adalah sesuatu yang mustahil menurut akal. Akal kita tak diterima. Kan kalau dia kata alam semesta, cawan ni pun tak nak diterima. Macam mana nak alam semesta? Tulisan ni pun tak boleh terima dibuat jadi sendiri. Dengan apa idea sekalipun, tak boleh kita terima. Macam mana kita jadi nak kata tak ada? Untuk alam semesta lagi dahsyat. Okey? Dia kata kerana pada asalnya ia benda yang tidak wujud. Dia tak ada baru ada. Okey. Benda yang tak wujud bukan dikira sebagai sesuatu sehingga ia diwujudkan. Benda tak ada, selagi tak ada dia takkan dikira sewujud selagi tak wujud. Jika dikatakan ia wujud secara kebetulan, jawapan juga mustahil. Hal ini tersebut kerana peralatan yang dapat dilihat seperti kapal terbang, roket, kereta, peralatan dan seumpamanya tidak pernah wujud secara kebetulan. Kan mana boleh ni kebetulan, ni kebetulan, cat dinding ni kebetulan, tak ada siapa. Tak boleh terima. Okey. Jika begitu keadaannya, begitu jugalah dengan bukit bukau, gunung ganang, matahari, bulan, bintang, pokok, batu, tanah, lautan dan sebagainya. Kesemuanya tak mungkin wujud secara kebetulan. Bahkan ada sistem alam ni sangat unik. Macam ada kitaran air, kitaran karbon dioksida, kitaran semua sekali benda tu adalah satu benda yang Allah aturkan, menunjukkan kepada kita ada dengan aturan tersendiri. Bulan kan datang ujung bulan dia jadi sabit. Nanti jadi kembang, jadi balik. Kemudian dia jadi patah balik. Kan? Ada kan urjunil qadim kan. Macam disebut dalam surah Yasin. So basically memang ada aturan, dia tak sendiri. Bahkan tiap-tiap bulan dia akan cycle dia kembali balik. Okay? Semua ni menunjukkan benda tu tak mungkin jadi secara kebetulan. Golongan Samniyah daripada India pernah menemui Abu Hanifah. Mereka berdebat dengan Imam Abu Hanifah tentang pengisbatan rububiyah Allah. Imam Abu Hanifah merupakan antara ulama yang pintar pada zaman tersebut. Beliau minta mereka datang selepas sehari atau 2 hari selepas itu. Setelah itu mereka datang dan berkata, apa yang Tuan ingin katakan? Imam Abu Hanifah menjawab, aku sedang memikirkan tentang sebuah kapal yang syarat dengan barang-barangan dan rezeki menempuh gelombang lautan sehingga sampai ke pelabuhan. Ia menurunkan para penumpangnya dan kemudian dia berlalu pergi. Kapal tu, yang buat kerja ni, tidak mempunyai nakhoda maupun para pekerja. Semua dia buat sendiri. Automatik. Kita tahu, dia start kan. Automatik. Kalau dia kata orang zaman, tapi ustaz zaman sekarang boleh je kan. Kereta tanpa pemandu jalan kan.
Tapi sistem tu boleh jadi sendiri ke? Kalau awak tak pasang, tiba-tiba kereta tu pecah mata jadi sendiri. Kan? Bila je kereta awak jadi macam ni, boleh bawa sendiri ha. Bila jadi? Tak, tiba-tiba je. Mana boleh? Sistem tu kena buat. Ada orang buat. Kita kena komputer programmer kan. Dia kata program. Macam orang kata apa? Artificial intelligence. Dia kata kononnya benda tu fikir sendiri, beri jawapan sendiri. Baru-baru ni diorang suka bersoal jawab dengan apa? ChatGPT. Apa? LGBT? ChatGPT. ChatGPT. Ya, tu kan. Dia tanya soalan, jawab. Kadang-kadang dia tanya, bini saya macam ni. Bini awak macam tu, dia perempuan. tak cerita dia benda tu, kena letakkan program. Kalau tak letak program tadi, tak boleh. Mesti ada yang atur susunan program tersebut. Mana tiba-tiba jadi? Tak boleh. Orang kata, ni telah pandai sendiri. Tak, awak letakkan program tadi. Kurang satu huruf, tak jadi apa. Okay, faham Okay. Jadi orang tersebut, bila Abu Hanifah cerita kan, dia terkejut lah. Kan dia kata apa? Dia kata, setelah mendengar demikian, golongan tersebut menyatakan, adakah Tuan memikirkan sesuatu perkara sebegini? Benda macam ni Tuan fikir, dia kata. Jawab Abu Hanifah, ya. Mereka kata, kalau begitu Tuan memang tidak punya akal. Boleh ke diterima? Akal, kapal itu pelabuhan tanpa nakhoda, menurunkan penumpang dan berlalu pergi begitu saja. Ini sesuatu yang tak dapat diterima akal. Imam Abu Hanifah berkata, kenapa anda sekalian tidak memikirkan perkara ini, tetapi boleh memikirkan tentang langit, matahari, bulan, bintang, gunung, pokok, binatang dan manusia tanpa ada pencipta. Sedangkan sistem kita lebih rumit banding kereta autonomous. Betul tak? Kalau anda kata kereta lah, kapal ke, kita lagi rumit. Macam mana kita boleh tak terima benda tu jadi sendiri, kita jadi sendiri. Ini realiti yang kita kata pelik. Mereka mulai sedar yang Imam Abu Hanifah sebenarnya menempelak akal-akal mereka dan mereka tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tersebut. Akal sebenarnya dapat membuktikan kewujudan Allah Ta'ala, kepersendirian Allah Ta'ala dalam rubiah. Akal kita faham. Tak boleh ada pentadbir dua. Kalau dua pentadbir, masalah. Dua-dua Tuhan. Tak boleh. Akal kita pun faham. Macam ada orang kata saya soalan, dia kata, Ustaz, kenapa isteri kena taat suami tapi suami tak boleh taat isteri? Saya kata, Kak, saya bagi akak satu kereta yang ada dua steering, dua minyak, dua brake, dua clutch. Akak dengan duduk sebelah, suami akak duduk sebelah. Keluar daripada parking, tengok siapa jalan dulu. Kereta satu kereta yang sama, dua steering. Dia diam. Tak boleh kan? Kena satu je. Dia tak boleh dua. Akal kita faham, takkan boleh. Bila abang kata synchronize macam mana pun, abang tarik 3 darjah, yang pun sama habis jahanam kan. Memang akal kita boleh dapat. Ia dapat dilakukan dengan cara memikirkan dan merenung tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di muka bumi. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Fussilat ayat 53. Allah Ta'ala katakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan, perlihatkan mereka tanda-tanda kami di ufuk. Wa fi anfusihim, pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata pada mereka, ya, Quran itu adalah kebenaran. Ini Allah Ta'ala buktikan Quran itu benar. Allah Ta'ala gunakan beritahu macam tu. Dan orang ditujukan kata-kata ni orang kafir. Kan? Kami akan tunjukkan mereka tanda-tanda kami. Sebab ayat sebelum dia, ayat 53 kan, 52 bunyi dia, sekejap. Siapa ingat? Boleh tuan ingat kan? Ayat 52 Fussilat, sebelum ayat ni. Budak-budak hafal Quran semua macam, aduh, aku tak ingat. Saya pun lupa, sekejap. Qul ara'aytum in kana min indillah. Katakan Muhammad, kalau sekiranya Quran itu daripada Allah Ta'ala, thumma kafartum, bila kamu kufur terhadapnya, terhadap Quran. Kalau Quran dari Allah, kalian kufur. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Siapakah lebih sesat banding orang yang berada pada pecahan jauh macam kurang? Allah Ta'ala kata ayat ni, sanurihim ayatina. Kami akan lihatkan mereka, hai Muhammad, bukti-bukti kami. Fil afaq wi ufuq. Wa fi anfusihim, pada diri mereka. Hatta yatabayyan lahum annahul haq, sampai nyata pada mereka ia adalah kebenaran. Awal yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Adakah tak madai dengan Tuhanmu bahawa dia atas setiap sesuatu amat-amat amat menyaksikan. Okey. Perkara bertentangan, saya berhenti sampai itu, sampai muka surat 127 ahli kalam tu saya tak masuk. Perkara bertentangan dengan tauhid rububiyah. Perkara bertentangan tauhid rububiyah adalah aliran ilhad. Ialah aliran ilhad yang tak percaya, atheism.
yang menolak kewujudan Tuhan sekalian alam. Begitu juga mengiktikadkan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala boleh berurusan di alam maya ini seperti mana dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu, menghilangkan sesuatu, menghidupkan, mematikan, mendatangkan kebaikan, membendung kemudaratan dan lain-lain, makna rububiyah. Begitu juga mengiktikadkan ada pesaing yang boleh menyaingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segi nama dan sifat, seperti boleh mengetahui perkara ghaib, mengagungkan terkait agung, hebat dan sebagainya seumpama Allah Ta'ala. Semua itu mengiktikadkan ada penggubal syariat. Selain itu mengiktikad ada penggubal syariat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga bertentangan dengan tauhid rububiyah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia yang Tuhan yang menurunkan syariat hanya satu, itu Allah. Rububiyahnya merangkumi undang-undang universal dan undang-undang syarak. Perkara yang membatalkan tauhid rububiyah antaranya ialah mengiktikad bahawasanya Allah SWT mempunyai rakan kongsi atau sekutu yang lain dalam mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan para makhluk dan mengurus alam maya ini. Jadi saya katalah yang kata ada wali-wali dan sebagainya yang berkuasa bersama Allah Ta'ala. Itu tak boleh. B. Mengiktikadkan bintang, planet, orbit. Orbitnya boleh memberikan kesan dan menguruskan kehidupan manusia. Contohnya percaya zodiak. Percaya ada tanda-tanda berdasar kepada tarikh lahir. Awak bulan apa? Oh, awak ni Virgo, awak ni Cancer. Cancer ke Cancer? Cancer Kanker Lepas tu Leo lah. Ini orang ni, orang perempuan biasa suka buat ni. Kat sini tempat lain. Okey. Dia suka lah tanya lah. Kena saya ingat kecil ada tahu rantai. Letak dekat tu, lepas tu bila kahwin, teng, tak tahu kawan tu goyang-goyang kan. Tapi last sekali dia kira, kau kahwin 23. Anak berapa orang? Salah pergi tanya benda tu. Pelik betul. Bukan sini tempat lain. Okay. Jadi tak boleh mengiktikadkan benda berkenaan. Mengiktikadkan makhluk boleh memberikan rezeki pada makhluk yang lain atau menghalang rezeki. Macam orang takut sangat orang. Ini kau habis rezeki kau. Tak boleh. Okey. Daripada makhluk yang lain dan boleh memudaratkan atau memanfaatkan makhluk lain selain daripada Allah Ta'ala. Okay. Mengiktikadkan seorang manusia boleh mengetahui perkara ghaib. Ini yang dia marah ni. Belajar tauhid rububiyah, habis wali-wali semua tak hilang kasyaf. Mengiktikadkan Allah SWT, mengiktikadkan Allah SWT menjelma ke dalam diri para makhluk atau Allah Ta'ala berada di semua tempat. Kan? Allah di mana-mana. Mana-mana. Tu habis. Rosak. Pasal pentadbiran Allah Ta'ala tidak sedemikian. Okay? F. Mengiktikadkan kesembuhan penyakit itu datang dari pakar perubatan atau ubat-ubatan yang diambil, atau mengiktikad taufik dalam hidup manusia berpunca daripada kecerdikan, kepintaran dan hasil usahanya sendiri dan bukan daripada Allah Ta'ala. Ini pertama. G. Mengiktikadkan para makhluk mempunyai hak dalam menggubal undang-undang, iaitu undang-undang yang mengawal harta dan juga kehormatan manusia. Ini semua ni adalah iktikad yang salah. Kalau untuk kata orang ni hebat dan sebagainya, mengatasi Allah Ta'ala, dia adalah telah menentang atau melakukan perkara bertentangan dengan tauhid rububiyah. Mana pentadbiran Allah Ta'ala tu tak meliputi semua. Pada limited kepada apa benda yang dia nak aja. Jadi dia kongsi dengan Allah Ta'ala dengan selain Allah Ta'ala. Baik. Okay, wallahu a'lam. Yang ahli kalam ni panjang cakap. Dia tak banyak mana sebenarnya. Tapi tadi kan kita start lambat. Tak apa lah. Sebab saya pun janji tempat lain. Kalau tak, nanti saya tunggu lagi. Yang saya tak okey je kalau dia kata nak habiskan sampai bila-bila. Sampai malam pun. Tapi kita ada bentang kita berikutnya. So insyaAllah kita berhenti sini. Biasa buka soalan Ada buka soalan? Ada soalan. Apa soalan? Ada siapa soalan? 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada lah. Apa? Ada? Tak ada? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah pasal benda ni akan ada 2 hari kan, hari ni dan besok. So besok insyaAllah kita jumpa lagi. Besok saya akan ambil bab ke-6. So kalau sesiapa yang ada soalan ke benda, boleh simpan dulu ke besok tanya pun tak apa. Baik. Ustaz kita pun besok ada kan, Ustaz Hasan kan besok. Ada. Dia ada kak. Jadi boleh simpanlah siapa yang ada soalan. Kalau akak-akak rasa malu nak soal, tulis. Kan? Bila benda tu tak difahami, saya tulis. Okey, baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin. Abang tak payah, dia lama dah, dia tua.
Dia lama dah kita jumpa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallamul hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.